Sidang hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita dapat bertemu sekali lagi di dalam rangka kita berjamaah. Kalau hari ini diibaratkan hujan lebat, maka banjir. Tetapi hari ini kita berpulang, alhamdulillah, dibanjiri dengan beberapa ilmu pengetahuan. Dan insya-Allah pada kesempatan kita malam ini akan dibentangkan satu lagi maudhu' ilmiah, iaitu tajuknya tarikat yang sesat lagi kufur. Untuk itu saya mempersilakan Al-Fadil Ustaz Muhammad Asri bin Zainal Abidin. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadha an-nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya muliakan saudara pengerusi Al-Fadhil Ustaz Zulkifli, yang saya hormati Presiden Muhammadiyah, seterusnya muslimin dan muslimat yang dimuliakan. Tajuk kita ni bunyi dia agak macam kontroversi sikit, tapi ini adalah artikel asal saya yang telah disiarkan oleh beberapa majalah di Malaysia dan juga akhbar utama Berita Harian, yang mendapat reaksi bantahan yang begitu hebat daripada Persatuan Tarekat Malaysia. Sebelum saya masuk kepada perbincangan apa yang akan ada sedikit sebanyak dalam ini, saya nak memberikan mukadimah umum yang saya fikir tuan-tuan muslimin dan muslimat sudah tahu, tetapi untuk kita ingat semula. Manusia secara keseluruhannya, fitrah manusia ini percaya wujudnya Allah Azza wa Jalla. Itu dahulu. Sama ada manusia diberitahu tentang wujudnya Allah ataupun tidak, manusia akan mengakui wujudnya Allah. Kalau kita ibaratkan kita peranyut satu orang budak pergi kepada satu pulau, tak ada siapa di pulau tu, dia membesar sendiri sehingga besar, akalnya cukup, dia tetap akan mencari penciptanya. Ini adalah fitrah yang tak boleh dipisahkan daripada manusia. Inilah yang tuan-tuan belajar di dalam bab yang dinamakan dengan Tauhid Rububiyah. Manusia percaya tentang wujudnya Allah Azza wa Jalla. Dalam apa tafsiran yang mereka berikan, sama ada dia nak panggil Tuhan tu dengan apa-apa nama pun, tetapi kepercayaan tentang kewujudan pencipta yang mencipta. Setiap tempat di mana adanya manusia, adanya agama, mengakui kebesaran Tuhan, sehingga orang-orang yang berada di hutan Amazon Amerika bercawak dia, tetapi percaya dia tentang kewujudan Tuhan. Inilah fitrah yang Allah bekalkan kepada manusia tanpa perlu diajar. Seperti mana kita tak perlu ajar anak kita yang baligh untuk nanti dah balik kau berkenanlah pada budak perempuan kerana kau lelaki. Tak perlu ajar. Kau perempuan kena berkenan pada lelaki, tak perlu ajar. Melainkan ada yang tabiatnya menyeleweng, itu lain. Tapi artinya manusia percaya tentang kewujudan Tuhan yang menciptakan mereka semua. Bila mereka percaya tentang kewujudan Tuhan, akan berlaku rentetan kedua, iaitu
bagaimana ingin mengabdikan diri kepada Tuhan yang mereka percaya. Inilah asas wujudnya agama. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang dalam satu masyarakat yang lebih menarik. Orang Arab percaya kepada Tuhan dan menamakan Tuhan itu Allah. Maka Baitullah, bila tawaf labbaik Allahumma labbaik, itu Arab jahiliah. Bersumpah bapa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam namanya Abdullah, bukan Nabi yang beri, tok dia yang beri. Katanya hamba Allah. Mereka buat perjanjian mengepung Bani Hashim. Dalam hisar, dalam kepungan yang mereka lakukan, mereka tulis di kepala surat yang mereka tampalkan di Kaabah, Bismillahumma, dengan namamu ya Allah. Mereka kepung Nabi. Abu Jahal, ketika hari nak berlakunya peperangan Badar, dia pergi ke Kaabah. Dia kata, Allahumma ma ahlik Muhammadah. Ya Allah, musnahkanlah Muhammad. Allahumma. Bukan saja ustaz di Malaysia baca doa dalam kolam renang. Abu Jahal baca doa untuk menghapuskan. Nabi SAW memulakan kepala doanya dengan Allahumma. Engkau ya Allah, wahai Allah. Kepercayaan tentang kewujudan Allah Azza wa Jalla. Ternyata kepercayaan tentang kewujudan Allah, sehingga Allah rakam, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar la yaqulunna Allah. Jika ditanya mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, bulan dan matahari, nescaya mereka akan menyatakan Allah. Ternyata kepercayaan Allah sebagai pencipta, Allah sebagai Tuhan, tidak mengeluarkan seseorang daripada daerah kufur kepada daerah iman. Itu yang saya nak cerita. Sekadar saya pun percaya Tuhan ada, baru sama dengan John, baru sama dengan Ahsing, baru sama dengan Ramasami. Kerana itu adalah tabiat manusia. Itu yang saya nak cerita. Kepercayaan tentang wujudnya Tuhan belum mengeluarkan seseorang daripada daerah kufur kepada daerah iman. Yang mengeluarkan seseorang daripada daerah kufur kepada daerah iman ialah tauhid uluhiyah. Bukan sekadar untuk percaya Allah sebagai Tuhan, tetapi menabalkan kedaulatan Allah di dalam akidah dan kepercayaan. Menjadikan seperti mana Allah, walillahi mathalul a'la, Allah misal yang tinggi, tapi saya nak fahamkan. Macam kita ada anak. Bukan sekadar dikatakan anak yang baik itu sekadar dia kata ini ibu saya, ini ayah saya. Tetapi menabalkan makam ibu sebagai ibu dalam diri dia. Dan meletakkan ayahnya di tempat ayah dia. Pengetahuan sekadar itu ayah saya, itu mak saya, belum lagi menjadikan dia anak yang saleh. Semua orang tahu mak bapak dia, melainkan anak buluh betung. Dia tak tahu. Itu si manjakan ini. Semua pengetahuan terhadap kewujudan Allah tidak mengeluarkan insan daripada daerah kufur kepada daerah iman. Melainkan mesti melalui tauhid. Iqrar bahawasanya Allah lah tempat kita meletakkan kecintaan yang mutlak, pengabdian diri yang mutlak, memakai hukum hakamnya secara mutlak, menerima apa yang dia kata, beriman dengannya. Walaupun mungkin kita ada kelemahan dalam melaksanakannya, tapi beriman terhadap apa yang dia kata, percaya terhadap hukum hakamnya, menerima apa yang dia ikrarkan. Apatah lagi berhubung dengan masalah ibadat. Ini asas pertama, tuan-tuan dah faham, tapi tuan-tuan letak sebelah. Sekali saya nak pergi. Saya nak pergi pada asas yang kedua. Iaitu, semua manusia, bila dia beragama, dia ingin mengabdikan diri kepada Tuhan dalam apa saja agama.
Kalau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak datang pun, akan ada orang mengabdikan diri kepada Tuhan tapi dengan cara mereka sendiri. Buddha akan ada, Kristian akan ada, Hindu akan ada, yang cukur kepala tak makan buah saja pun ada, yang berjalan tak pakai kasut pun ada. Kesemua mereka ini kalau ditanya mereka, kenapa buat macam ni? Pasal apa you buat macam ni? Tak mungkin dia kata sebab saya memang buat macam ni nak bagi saya sesat, saya pun memang nak masuk neraka. Kesemuanya mereka akan kata kerana kami ingin masuk ke dalam syurga. Ini sepakat, kita kena sepakat asas-asas. Dalam arti kata lain, beribadat dengan ikhlas belum menjamin seseorang masuk syurga. Kalaulah kata ibadat yang ikhlas menjadikan seseorang masuk syurga, hanya kerana ikhlas, tanpa mengambil panduan daripada tauhid uluhiyah, memakai hukum hakam Allah dalam ibadat, maka sami Buddha kepala botak masuk syurga, tok sami Hindu tampai tepung di dahi masuk syurga. Semua agama masuk syurga kerana mereka ikhlas dan beribadat. Tuan-tuan semua clear. Ini mesej yang tuan-tuan dah faham, tapi saya nak ingatkan. Oleh kerana itu, syarat kepada ibadat di dalam agama, yang pertama mestilah orang itu akidahnya bersih. Man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min. Siapa yang beramal dengan amalan yang saleh di kalangan lelaki dan wanita dalam hal keadaan dia mukmin, kena bagi akidah betul. Kalau dah akidah betul, dia kena satu lagi betul. Mesti kehendak ibadat itu sama dengan kehendak Tuhan yang menciptakannya. Saya buat contoh. Katalah Muhammadiyah perlukan meja untuk orang kuliah. Adalah satu orang di kalangan kita ni, dia ada mengeluarkan meja-meja yang cantik. Kita kata bagi satu meja untuk ustaz-ustaz kita boleh kuliah sikit, forum ke, panjang ni lebih kurang, kita bagi ukuran. Dia pun ambil ukuran tu, dia balik. Dia buat mari meja besar, meja pingpong. Oh, nak angkat teruk kita. Tuan Presiden kita katalah, kami minta meja kecil, yang bawa mari meja besar ni buat apa? Dia kata meja besar lah lebih baik. Tak, kita nak buat tempat ceramah tak padan sangat ustaz duduk besar meja pingpong. Dia kata yang penting besar, boleh tak barang banyak. Bukan nak tak barang, kita kata nak buat ceramah. Dia bagi kat kita, akhirnya kita ambil, kita letak sebelah sana, kita cari meja lain. Itu kita lah pengurusan. Kata Muhammadiyah nak cat bangunan ni, panggil satu orang cat. Dia cat bangunan ni. Kita kata cat warna ni, hijau muda begini. Dia bubur cat warna merah terang. Bagus punya, dia punya harga. Mari kita terkejut, apa macam tak jadi merah bangunan kita. Kita warna hijau muda. Dia kata merah lagi cantik, mahal pula saya beli ni. Kita tak mau. You padam balik semua, kita nak warna asal itu. Itu dalam urusan kehidupan kita. Apabila tak sama dengan kehendak kita, kita batalkan. Manusia kesemuanya cuba mendekatkan diri kepada Allah. Oleh kerana tanpa panduan wahyu, semua cuba mengandaikan bagaimana cara yang Tuhan mahu dalam ibadat. Maka sebagian manusia sangka dengan cara tak makan, sembelihan, benda-benda yang berdarah, hanya makan buah-buahan. Ada satu sami di Burma masuk dalam, itu saya dengar, masuk dalam apa, dalam rencana. Apa ada 30 tahun dia kata dia tak makan melainkan buah limau. Tak tahu betul ke tak. Tapi yang penting dia tak makan. Dia kata dia mendekatkan diri kepada Tuhan. Mari wali pula cara nak mendekatkan diri kepada Tuhan, jalan atas api. Di Malaysia, kalau Batu Cave, kalau kena musim perayaan di bawah dia jalan atas api. Dia kata itu mendekatkan diri kepada Tuhan.
Ada pula yang mendekatkan diri kepada Tuhan. Tak makan siang, malam saya makan. Semua cuba berfikir bagaimanakah cara untuk mereka mendekatkan diri kepada Tuhan. Allah Subhanahu wa ta'ala batalkan itu semua. Dia datangkan Rasul, supaya Rasul dapat bagi tahu yang aku mau macam ni caranya. Kita jawab kepada golongan ahli bid'ah. Kalau sekiranya inta kata inta ikhlas, inta nak dekatkan diri pada Allah, semua orang ikhlas dan nak dekatkan diri pada Allah. Sekarang perbezaan antara kita dan mereka bukan ikhlas. Cara mereka itu tidak diiktiraf. Cara ini diiktiraf kerana ada nasnya. Masalah menggambarkan sifat Allah Ta'ala pun demikian. Tuan-tuan, ini saya minta mata fikir, saya ingat kita orang semua orang Islam di sini. Agama, perbandingan agama. Apabila orang di negeri China ataupun nak sembah Allah Ta'ala, nak sembah Tuhan, dia andaikan Tuhan. Tuhan tidak menerima andaian, tapi dia andai. Bila dia andai Tuhan, dia tengok semua orang macam dia. Mata sepet, tapi yang hebat sikit, perut buncit. Macam cap kacang lembu, dia buncit. Maka Tuhan yang mereka buat, perutnya buncit. Pegang satu tangkai, canggut, kepalanya botak. Itu dijadikan sembahan. Tentu mukanya muka orang Cina. Tentu kalau orang Melayu nak sembah, ataupun orang India nak sembah, kurang sesuai. Daripada awal itu sudah berlaku diskriminasi bentuk Tuhannya pun. Mari orang India nak andaikan Tuhan. Tuhan orang India matanya besar macam orang India. Ada gaya Shah Rukh Khan. Kemudian sebahagiannya kalau perempuannya cantik, ada yang mata terbeliak, perutnya begini. Tabiatnya memang orang India. Kalau orang Melayu nak sembah, kan nampaknya satu tak adil. Tapi bentuk Tuhan sudah tidak adil. Saya pernah pergi ke negeri India buat kajian hadis. Di sana mula orang India ada masuk, orang Hindu masuk Kristian. Bila orang Hindu masuk Kristian, maka tuan-tuan semua tahu bahawasanya di gereja-gereja akan ada gambar Jesus. Jesus ni kita tahu dia bukan orang Barat, dia Yahudi. Tapi Jesus yang digambarkan di gereja Barat, mukanya macam pemuda Inggeris. Sebenarnya Jesus adalah keturunan Bani Israel. Ya, bukan Yahudi, tapi dia Bani Israel. Daripada darah Bani Israel. Bila Jesus masuk ke dalam gereja di India, orang India ni tuan-tuan jangan ingat semua bukan dengan Shah Rukh Khan, dengan Jui Chawla. Gelap ramai di dalam negeri mereka. Jadi tak padan sangat, Jesus itu cerah. Maka Jesus di negeri India kulitnya gelap. Jesus di gereja mereka kulitnya gelap. Pasal mereka pula tak padan kita ni. Bagi agak-agak nak sama macam kita lah. Lebih kurang. Tuan-tuan, bahaya apabila agama melalui andaian. Daripada mengandaikan Tuhan, manusia mengandaikan kehendak Tuhan dalam ibadat. Yang penting ikhlas. Lalu mereka andaikan. Bila Nabi kita SAW dihantar dan para anbiya dihantar, apa kerja anbiya? Kerja para anbiya ialah mensifatkan Tuhan yang sesuai dengan kebesaran kerajaan Allah Azza wa Jalla, menceritakan sifatnya dan memberitahu kehendaknya di dalam ibadat. Maka Nabi bagi tahu, solat subuh 2 rakaat umpamanya. Kita akur 2 rakaat. Walaupun orang senaman pagi-pagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lagi. Tapi kalau orang buat solat subuh 8 rakaat, dia menanggung dosa. Kata saya ikhlas, yang 6 ni saya saja bagi saja. Yang 2 tu dah okey lah hasil punya. Tapi yang 6 ini ialah bid'ah hasanah. Kerana bukan saya pergi maksiat, saya beribadat.
Lagi 6. Saya tambah ikhlas dari hati saya. Lalu dia sembahyang subuh 8 rakaat. Haram ke dalam neraka tempatnya. Sesat. Kerana seperti mana kata Al-Imam Syatibi dalam Al-Muwafaqat, apabila kita menerima ibadat yang bersifat ta'abbudi, yang tidak dipahami maknanya, kenapa 2, kenapa 4, kenapa 4, kenapa 3, kenapa 4, yang tak dipahami, itulah tanda tunduk kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kerana kita tak lebih pandai daripada kehendak dia. Dia yang mengetahui. Dia kata 2 lah kita. Maka berikut tuan-tuan faham. Syarat kedua ibadat bukan ikhlas. Yang kedua, pertama, akidah yang betul ikhlas. Bukan saja ikhlas, mesti yang ketiga, muwafaqah lil kitab wa sunnah. Sama dengan kehendak kitab dan sunnah. Kalau tak sama dengan kehendak kitab dan sunnah, kita iktiraf, apa salahnya? Kenapa kita nak bangkang, Syekh? Depa ikhlas. Kalau kita macam tu konsep kita kena iktiraf Syaming juga. Dia pun ikhlas. Sama-sama ikhlas. Kenapa kita nak bangkang, Syekh? Dia daripada dia orang buat maksiat, dia ada sembahyang, dia pun salah, tapi tak apalah, dia mari sembahyang. Bukan kita bangkang masalah dia tak pergi buat maksiat. Kita bangkang untuk disandarkan itu kepada Islam. Kalau Islam membenarkan sandaran ini, maka tidak ada yang original dalam agama. Sekarang tuan-tuan jelas apa maksud kenapa agama memusuhi bid'ah. Supaya nak mengekalkan kehendak Allah Azza wa Jalla jangan dicabar. Kehendak itu untuk kita tahu dia hantar dah Rasul. Dan dia jadikan Rasul ini sifatnya insan. Supaya entah jangan khilaf dengan dia. Supaya entah jangan kata, ini dia malaikat, macam mana kita nak ikut. Tidak timbul. Sebab itu bila orang nak ikut Gautama Buddha, ada masalahnya. Kerana dia ada anasir ketuhanan. Bagaimana insan ingin mengikut Tuhan. Kita insan. Kalau Yesus suruh diikut, Yesus anak Tuhan. Bagaimana insan nak mengikut anak Tuhan? Dia anak Tuhan. Tapi Islam praktikal. Islam suruh kita mengikut insan. Sebab tu saya sebut, saya adalah orang yang tidak percaya sama sekali. Semua cerita, mayat jadi khinzir, mayat jadi apa. Ini semua bohong di sekitar terang. Abu Jahal mati. Nabi SAW mendoakan kepada Abu Jahal dan pembesar Quraisy. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Allahumma alaika bi Quraisy. Mereka bubuh kotoran atas belakang Nabi. Ya Allah, musnahkanlah Quraisy. Quraisy tidak musnah dengan bukit timpa kepala mereka, tak. Kerana itu bukan tabiat agama akhir zaman. Itu tabiat agama sebelum kedatangan Nabi. Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, ya. Kerana mereka lah agama yang terhad masanya. Masa agama tersebut ada validnya. Terhad. Apabila ada terhad, agama itu bukan untuk sepanjang zaman, cukuplah dia datangkan bukti-bukti yang terhad. Kalau kita tanya orang Yahudi, apa bukti miracle, apa bukti mukjizat Nabi Isa, Nabi Musa alaihissalam? Orang Yahudi kan kata tongkatnya menjadi ular, dia boleh membelah laut. Kita tanya mana-mana buktinya. Dulu dia buat, kita kata kita nak tengok, itu generasi dulu yang buat. Mereka tak boleh mendatangkan. Mereka hanya boleh cerita. Ya, kita percaya cerita itu. Tetapi kalau orang yang tak beriman tanya apa buktinya, mereka takkan cerita dulu dia boleh buat. Itu orang dulu cerita, kita nak tengok. Kalau tanya Nabi Isa alaihissalam, dia boleh menyembuh orang yang buta, menghidupkan orang yang mati. Mana? Kalau orang nak cabat, nak tengok, tak boleh tengok. Itu dulu. Tapi kalau tanya orang Islam, apa mukjizat Islam? Kita katakan Quran. Mana buktinya? Quran ada. Kita boleh buktikan. Banyak perkara yang disebut dalam Quran berlaku. Bahkan ada sebagian perkara yang tidak pernah dilihat oleh generasi dahulu, dilihat oleh generasi kemudian. Ayahsabul insan allan najma'a 'idhamah bala qadirina 'ala an nusawwiya banana. Apakah manusia menyangka bahawasanya kami tidak dapat menghimpunkan tulang belulang mereka? Bahkan kami dapat menghimpunkan semula hujung-hujung jari mereka. Dulu orang heran, dalam tafsiran ulama dulu terhenti.
Apa bezanya? Kata, tulang belulang lagi susah daripada nak himpun ke ujung jari. Tuhan kata, apa ingat manusia kami ingat kami tak boleh himpun ke tulang belulang mereka. Bahkan ujung jari mereka kami boleh himpun. Macam kita kata, apa kau ingat aku tak boleh beli kereta? Basikal pun aku boleh beli tau. Jadi cakapnya macam tak seimbang. Apakah kau fikir kami tidak boleh menghimpunkan tulang belulang mereka? Bahkan kami dapat menghimpunkan semua ujung jari mereka. Tapi apabila 1,800 ke atas, maka orang tahu bahawasanya manusia yang begitu ramai tidak ada mereka yang sama hujung jari mereka. Sehingga orang buat cop jari. Mukjizat Muhammad terus dapat dilihat. Sebab itu agama, apabila datang tabiat agama itu, dia tidak mengindahkan cabaran-cabaran yang berbentuk material yang seperti itu. Wa qalu lan nu'mina laka hatta tafjura lana minal ardi yanbu'a aw takuna laka jannatun min nakhilin wa 'inabin wa tufajjira al-anhara khilalaha tafjira aw tusqita as-samaa'a kama za'amta 'alaina kisafa aw ta'tiya billahi wal malaikati qabila aw yakuna laka baytun min zukh aw tarqa fi as-samaa' wa lam nu'minu bi ruqiyika hatta tunazzila 'alaina kitaban naqra'u qul subhana rabbi hal kuntu illa basharar rasula. Apa kata Allah? Mereka menyatakan kami sama sekali tidak akan beriman melainkan engkau dapat mengeluarkan di tengah-tengah, menjadikan memancar di tengah-tengah, membengkah ini mata air. Itu cabaran Yahudi, cabaran musyrikin. Ataupun engkau mesti ada kebun-kebun anggur dan kurma yang mengalir di tengah-tengahnya mata air. Ataupun kau turunkan langit berkeping-keping, timpakan kepada kami seperti yang engkau dakwakan. Itu cabaran mereka kepada Nabi. Allah boleh buat, tapi mereka cabar Nabi. Ataupun kau datangkan Tuhan dan malaikatnya secara berhadapan kami nak berjumpa. Ataupun bagi engkau itu rumah yang diukir daripada emas. Ataupun engkau naik ke langit, kami tak beriman engkau naik ke langit. Sehingga engkau turun kitab yang mana kami dapat membacanya. Muslimin dan muslimat sekalian, Tuhan boleh buat tak benda ni? Boleh. Tapi apa jawapan Nabi? Subhana rabbi hal kuntu illa basyarar rasulah. Maha suci Tuhan, aku ini tidak lain melainkan seorang rasul sahaja. Kalau Nabi hari itu buat, kemudian orang cabar pendakwah, kemudian kita tak boleh buat, jadi masalah. Tidak berlakunya uswatun hasanah. Nabi dahulu tidak buat. Itu bukan persoalan agama. Bukan persoalan langit berkeping-keping menimpa. Persoalan agama mesti beriman secara pilihan, bukan beriman secara panik terkejut mayat jadi khinzir. Itu tak ada. Quraisy, Nabi doakan kepada mereka supaya musnah. Allah tak jadikan Abu Lahab naik kuda jatuh kepala patah. Tak, mereka turun ke peperangan Badar. Nabi juga turun ke peperangan Badar. Abdullah bin Mas'ud yang membunuh Abu Jahal. Doa Nabi itu tak berlaku dengan langit turun berkeping-keping. Tapi usaha orang Islam sehingga membolehkan Abu Jahal dibunuh. Dibawa kepala kepada Nabi. Nabi tengok, ahu, kata Nabi. Betul ke Abu Jahal? Saya tengok, sungguh Abu Jahal. Perlaksanaan supaya jangan kita pertikaikan. Layaknya baginda menjadi rasul dan kita boleh mengikut baginda. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sehingga ke peringkat demikian Allah jadikan supaya kita jangan pertikaikan. Betapa rasul yang dilantik ini kita boleh mengikutnya. Wa qalu laula unzila alaina malak walau anzalnahu malakan laja'alnahu rajula wala labasna alaihim ma yalbisun. Mereka menyatakan, kenapa tak turunkan malaikat? Tuhan kata, kalau kami turunkan malaikat, kami tetap jadikan dia lelaki. Kamu akan terus keliru. Kenapa? Kerana Rasul ini untuk dijadikan qudwah, contoh teladan. Soal-soal lain kita kena jadikan Rasul contoh. Apatah lagi persoalan ibadat. Ini yang kita nak masuk, mukadimah dia panjang. Tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian, kita bagi buah kemas-kemas sikit supaya bila kita lipat takrah atau lipat di kemas. Sekarang kita jelas di situ kerangkanya. Kenapa perlunya mutaba'ah dengan Nabi SAW? Kalau sekadar nak beribadat,
Semua ada ibadat. Buddha pun ada ibadat, Yahudi pun ada ibadat, Kristian ada ibadat. Tapi ibadat yang diiktiraf. Ini persoalannya. Sekarang bila kita cakap masalah ibadat yang iktiraf, Rasul sudah datang. Dia sudah buat. Agama tak dapat terima. Di Malaysia, sebagian kita kan beritahu, Nabi tidak usalli. Saya buat contoh, saya bukan nak bagi isu usalli. Saya cerita Nabi tidak usalli. Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu juga tidak menyatakan usalli. Katanya wa innaha laysat as-shaum. La yadkhuluha illa bil-lafz. Sembahyang itu bukan seperti saum, katanya. Bukan seperti puasa, tidak dimasuki sembahyang melainkan dengan lafaz. Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Teras kepada mazhab Syafi'i, yang kitab Al-Majmu' Syarh Al-Muhazzab, menyatakan telah berlaku kesalahan faham. Mereka menyatakan lafaz itu usalli. Sebenarnya lafaz yang dimaksudkan oleh Imam Syafi'i ialah takbir, Allahu Akbar. Dia tidak usalli. Tak apalah, jelas dia tidak usalli. Ulama-ulama cakap. Tapi malangnya bila kita kata Syekh, Nabi tidak usalli. Al-Imam Nawawi, tokoh mazhab Syafi'i, dia kata Nabi tidak usalli. Dia kata kita nak kemaskan, nak bagi lebih elok. Karena kata kita membawa satu ucapan yang sangat bahaya. Seolah-olah hari Nabi bawa hari itu tak berapa kemas. Lalu kita nak kemaskannya. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agama. Kita boleh kemaskan persoalan persenjataan, persoalan yang mana akal boleh fikir. Tapi persoalan ibadat, akal tidak boleh fikir. Yalah, Nabi dia Nabi, bukan nak sama dengan kita. Kita ni iman lemah, tu kita kena tambah sikit. Kita menafikan ayat bahasanya dia sebaik-baik yang ikutan. Jadi tuan-tuan faham, di sini duduknya asas kepada ibadat dalam Islam. Secara umum, saya tahu tuan-tuan nak faham, tapi saya nak ingatkan. Balik kita kepada masalah tarekat. Baru main buku tuan-tuan ni. Orang yang menyertai tarekatnya membuat andaian-andaian tentang agama. Mereka ikhlas, Ustaz, sembahyang kuat. Kita tak nafi ikhlas. Sami Buddha pun kita dah habak dah ikhlas tadi ni. Mereka ni Ustaz, niat dia apa betul kerana Allah. Kita tak nafi. Tok Sami Hindu pun. Kita bukan nafi ikhlas. Kita nafi, kita membincangkan apakah mutaba'ah, apakah sama yang diajar oleh Nabi. Ikhlas kita terima. Kita terima. Jadi tuan-tuan, bila nak bincang benda ni, jangan pertikaikan masalah ikhlas orang. Kalau bintang tikai masalah ikhlas, kesudahan ikhlas. Tapi kita bincang sama dengan petunjuk kitab dan sunnah ataupun tidak. Berikutnya, perbahasan agama yang tuan-tuan bahas sendiri kadang-kadang ialah kelemahan sebahagian golongan islahiyin. Gerakan untuk melakukan pembaharuan, kelemahan mereka ialah mereka kadang-kadang terlalu banyak menjadikan jadal, menjadikan perdebatan itu melebihi daripada amal. Orang-orang dahulu menasihati orang ramai daripada melakukan bid'ah dalam keadaan hatinya khusyuk kepada Allah Azza wa Jalla. Terasa mereka itu melakukan pembaharuan ikhlas, nak menyelamatkan orang yang dinasihat itu kepada jalan Allah, bukan kerana nak memuaskan hati. Sehingga kata Ibn Taymiyah, kalau kita berdebat walaupun hujah kita betul, tapi niat kita kerana nak menang, kita tetap berdosa. Kita berhujah dengan hati yang ikhlas kerana kita sayang dia saudara muslim kita. Kerana kita sayang dia saudara kita. Wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah. Idfa' billati hiya ahsan. Fa idza alladhi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Tak sama antara yang baik dan yang jahat, kata Quran. Tolaklah yang jahat itu dengan yang baik. Dengan cara yang baik. Tiba-tiba orang yang dahulunya bermusuh dengan kamu menjadi teman yang sangat setia.
Tapi apabila kita menganggap orang lain yang tidak bersama dengan kita, awal kita letak dia musuh, kita tidak mendapat orang yang disuruh kepada dakwah. Awal kita melihat dia dengan hati, Masya Allah sahabat kita ni, Masya Allah dia ni nak, mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi kebaikan kepada dia. Nabi kata, man qala ahlakan nas fahuwa ahlaku, halakan nas fahuwa ahlaku. Siapa yang kata binasalah orang ramai, dia kepala binasa sekali. Di situ datangnya perasaan tajdid, perasaan nak melakukan pembaharuan dalam masyarakat. Bukan kerana nak tunjuk pandai kita, tetapi kerana menghafal. Sebagian orang tu menghafal buku, bukan kerana nak tunjuk, kerana nak hebat dia punya hujah, tapi menghafal dengan tawaduk kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan macam Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu kata Imam Syafi'i, ma jadaltu ahadan illa tamannaitu an yudhhirallahu al-haqqa ala lisanihi. Aku tak pernah bertengkar dengan satu orang, melainkan aku harap Allah Ta'ala keluarkan kebenaran daripada lidah dia. Aku nak dengar. Ini orang saleh, ini golongan salaf. Termasuklah persoalan yang seperti ini. Saya tidak nak fahamkan kepada orang yang kalau ada orang tarekat, kita tidak bermusuh dan membenci. Kita bercakap kerana anta saudara ana bercakap apa yang ana faham. Ya akhi, kita harapkan kita balik kepada Allah Ta'ala. Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah, apabila dia ditangkap dan dipenjarakan hasil daripada tomahan fitnah golongan sufi, lalu Ibn Taymiyah masuk ke dalam penjara. Dalam Rasail Minas Sijn, Ibn Taymiyah merakamkan perasaannya dalam penjara. Dia menyatakan bahawasanya sesungguhnya bahawa dia telah maafkan semua orang yang telah fitnah dia sejak dahulu lagi. Kerana perjuangan aku ialah untuk mengeluarkan mereka daripada neraka. Aku tidak mahu kena fitnah mereka pada aku, masuk pula mereka ke dalam neraka. Aku berusaha nak keluarkan mereka daripada neraka. Tuan-tuan, di situ hebatnya para ulama, jujur hati mereka. Kita ni balik kepada Allah Azza wa Jalla, harap-harap fulan beribadat, Tuhan kata ni pahala mari mana ya Allah. Fulan itu mendapat petunjuk kerana keikhlasan engkau menunjukkan kepada dia, supaya ada dalam hidup kita. La an yahdiyallahu bika rajulan wahida khairul laka mimma tala'an alaihi syamsu wa ma dharabat. Kalau kerana sebabmu satu orang mendapat petunjuk, lebih baik daripada satu tempat yang tenggelam dan terbenamnya matahari. Kita kena bagi ada orang yang mendapat hidayah disebabkan kita. Kita pula kena boleh dapat habuan kerana kita ikhlas. Kalau kita takabur, tak dapat. Ini tuan-tuan, dan sebelum kita membekalkan hujah, kita bekalkan peringatan ini. Kadang-kala golongan yang nak kepada sunnah ini, dari segi hujahnya betul, tapi segi hatinya keras. Itulah yang menyebabkan ramai orang tak datang kepada kita. Cakap dengan orang kita ni keras, sedangkan para ulama lunak, pendukung-pendukung sunnah lunak. Para ulama Syekhul Islam Ibn Taymiyah, orang-orang ni orang lunak, orang yang tawaduk hubungannya dengan Allah Ta'ala. Cakap dengan kita, tapi bila pergi di pihak yang bid'ah, subhanallah lunaknya, sambut tetamunya, bercakap dengan bahasa yang baik, akhlak Islam ni terserlah. Maka orang awam menafsirkan satu benda yang dia nampak, dia bukan intelektual. Kita ada kebenaran tapi kita tidak mengamalkannya. Sama juga apa yang berlaku antara orang Kristian dan orang Islam. Orang Islam tunduk benda-benda yang baik di sebuah tempat, di Sarawak ada apa. Lalu mereka terima bukan Kristian benar, tapi mereka menunjukkan apa yang manusia boleh faham. Mari pada kita sembahyang pun lebih kurang. Kalau bercakap tu tak pernah kenal batas-batas halal haram hak orang. Kalau bercakap sikit nak bertengkar. Mari pada orang tu subhanallah bangun qiyamul lail, zikir tengah malam. Mari duduk jadi orang yang baik, dengar baca hadis Nabi bangkit malam. Kita tak bangkit kita. Insan jiwanya perlukan ruh. Dia ingin mengisi. Dia bukan perlukan kebijaksanaan saja. Dia perlukan imbangan ruh. Tuan-tuan mesti isi tanya. Kadang-kadang golongan tarekat berjaya buat benda ni.
Orang perlukan. Maka isi. Orang rasa mereka serabut dengan dunia. Pergi banyak dengan maka tuan-tuan, kita banyak sedekah, tuan-tuan banyak qiyamul lail, solat duha, banyakkan doa kepada Allah. Rasa hati dia tenang. Mari majlis kita perang. Lagi serabut dah. Maka orang menjauhkan diri pada kita. Ini kita kena ingat. Kerana bukan salah kita. Kita sendiri tidak mutaba'ah sunnah. Kembali saya pada perbincangan. Ini pembincangan ilmiah. Supaya saya ingatkan. Bunyinya keras. Itu saya nak lembutkan sikit depan. Golongan tarikat ini. Putarannya. Saya tidak mau generalkan benda ni. Supaya jangan ada orang-orang yang nanti dia mengaku tarikat. Tapi dia tak ada ciri-ciri ni. Saya tak masukkan. Saya masukkan orang-orang yang ada ciri-ciri ini. Ini kena jelas. Kita tahu bahawasanya tarikat kita ni patutnya satu saja. Ikut Nabi sudah. Tuan-tuan kalau ikut ustaz sekian, tak jamin. Kalau orang ikut Nabi, ada jaminan. Balik kita pada orang tarikat. Orang tarikat ni bukan salah orang. Di seluruh ikhlas kita ada bincang tadi. Tapi mereka ni ada satu nilai. Guru-guru tarikat ni. Dia suka kalau boleh dia ni ada nilai yang pelik. Yang orang lain tak nak. Sebab tu bila munculnya banyak tarikat, akan munculnya konsep Mahdi. Dia tak apa lari dengan Syiah. Asalnya gerakan tarikat yang kuat pun pada zaman awal apabila Syiah ditekan. Maka Syiah tidak dapat bergerak, lalu mereka buat halaqah-halaqah zikir. Dalam halaqah-halaqah zikir itu, mereka memperkenalkan Ali. Sebab itu kebanyakan tarikat kesudahannya sampai kepada Ali. Kecuali beberapa tarikat saja. Mereka dakwah. Tapi kebanyakannya sampai ke Ali, sampai ke Salman. Kerana itu adalah kesan tasyayyuh. Kesan Syiah. Guru tarikat, kebanyakan mereka tafallut. Berlakunya tergelincir daripada amalan syariat. Untuk menyelamatkan kegelinciran mereka, mereka mestilah memberikan beberapa dalil untuk menjadikan mereka lebih. Mereka boleh tergelincir. Ataupun mereka biasanya tidak hebat. Tarikatnya bergantung kepada persaingan. Tuan-tuan di Syria, guru-guru tarikat yang mengajar zuhud, ada helikopter sebagainya. Kaya. Sampai di Malaysia pun kepala-kepala tarikat kaya. Tapi yang diajar zuhud siapa? Orang bawahan. Yang duk cari duit, dia orang bagi. Orang atas. Supaya mereka ini keyakinan jangan surut. Lalu beberapa perkara akan ditimbulkan. Terutama seperti Mahdi. Imam Mahdi datang. Orang Islam kebanyakannya terima Mahdi. Dalam Kristian pun ada konsep Mahdi. Dan dalam Yahudi pun ada konsep Mahdi. Itu kena jelas. Bila orang Islam terima konsep Mahdi, kita tahu ada hadis-hadis mengenai Imam Mahdi. Syekhul Islam Ibn Taimiyah menyatakan sampai kepada darjat mutawatir makna, bukan lafaz. Siapa penghubung antara orang awam dengan Mahdi? Biasanya orang tarikat, guru-guru tarikat akan kata dia penghubung. Itu satu hal tarikat. Sebab tu kebanyakan tarikat ada kait dengan Mahdi. Supaya orang nak jadi hebat. Kenapa tu guru kita buat panggil pelik saja? Syekh. Ini satu lagi. Makam dia tak sama dengan kita. Dia berada satu makam yang lain. Kita ahli syariat. Dia ahli ma'rifat. Untuk nak menjustifikasikan apa yang dia buat. Pasal patut guru kita nampak pelik sangat ni. Kita jangan tengok. Apa yang dia nampak, kita tak nampak. Maka Tok Guru jadi senang. Tok Guru boleh buat banyak benda. Guru-guru tarikat boleh buat banyak benda. Kerana apa? Kerana anak murid tak boleh petikai. Siapa yang petikai? Lemahlah imannya. Kadang-kadang saya di Pulau Pinang ada sebahagian tarikat. Di pondok dulu mengaji pondok. Pondok dia tu bukan mengaji terang mana. Tapi balik ke kampung ni mengaku orang pandai.
Dulu orang kampung dulu cerita orang pondok pergi mengaji pondok. Dia mengaji tak banyak mengaji, balik kampung orang tengok pakai serban pakai apa, orang panggil ya, nak bagi kahwin dengan anak Tok Mulu. Tok Mulu bagi kahwin dengan anak dia, Tok Mulu suruh mengajar. Tok Mulu bagi mengajar kitab. Dia terkejut, Tok Mulu suruh mengajar, orang kampung ramai. Dia kata macam mana aku nak mengajar ni? Wal muka inu wal muka ini, wal muka inu wal muka ini. Muka tu muka ni muka. Kata cukup banyak tu dah dulu kata. Kita sambung pula. Tak apa wal muka inu wal muka ini. Lepas tu orang suruh dia baca kitab tentang Isra' Mi'raj. Dia pun baca cerita orang dulu kan. Maka pada malam Isra' dan Mi'raj itu, naiklah Nabi akan beruk sampai di bawah Mekah. Terkejut orang mana. Macam mana Isra' Mi'raj Nabi naik beruk? Nabi naik beruk sampai di bawah Mekah pula. Betul tak? Ya, kita jangan petikai benda dalam kitab. Sebenarnya pada nama Nabi Isra' dan Mi'raj naiklah Nabi akan barak. Dia baca beruk. Sampai di bawah mim, kitab dulu bumi, dia baca bom. Sampai di bawah Mekah. Orang tanya tu, guru ada bom kata dulu. Islam lengkap kata. Baca kitab. Lalu orang tanya. Dia kata pada malam Isra' dia kemudian dah pising macam mana Nabi nak beruk. Orang suruh dia mengajak kita mereka. Dia kata haram makan daging babi. Maka pada bab ini menyatakan bahawasanya haramnya makan daging babi dan haramnya makan batang keladi. Terkejut orang macam mana keladi kita buat sayur kat kampungnya haram pula. Sebenarnya binatang kaldai kat Lam Dahlia dia baca keladi. Kaldai. Hak jenis-jenis inilah yang balik pergi jadi guru. Untuk nak bagi ada paku sikit ke dia, saya nak cerita sebagian, maka mereka kaitkan dengan tarekat. Itu satu golongan. Satu golongan mereka memang ada ilmu, tapi nak bagi naik makam dia. Kalau cakap benda biasa, buat gerakan islah, nasihat orang ramai, orang tak berapa baik. Ada orang ikut juga, tapi ada orang tentang. Tapi kalau buat bid'ah, biasanya ramai pengikut, duit pun lebih juga masuk. Itu yang bahagiannya tukar ini. Muslimin dan muslimat sekalian, kita tak kisah apa saja, tapi perkara yang paling bahaya dalam tarekat yang saya nak cerita di sini ialah menganggap syariat tidak perlu kepada orang yang telah sampai makam tertentu. Perkara ini dikafirkan oleh para ulama, dikufurkan. Mereka katakan kalau orang tu telah sampai kepada makam tertentu di dalam ilmu tarikatnya, dia tidak lagi bergantung kepada syariat. Syariat yang ada ni untuk orang awam. Kalau dia buat bid'ah pun tak boleh dipertikaikan, kerana dia menerima langsung daripada Allah Ta'ala. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, kita hormati Al-Imam Al-Ghazali, Imam Jalil. Tapi kita tahu bahawasanya Al-Imam Al-Ghazali ada kelemahan dia di dalam ilmu hadis. Menyebabkan kitab Ihya Ulumuddin banyak di dalamnya hampir 600 hadis lebih. Sekitar antara palsu dan dhaif. Ini ditakhrijkan oleh Al-Hafiz Zainuddin Al-Iraqi. Mentakhrijkan kitab Ihya Ulumuddin. Al-Imam Al-Ghazali alim, jalil. Kita sangka baik dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, imam yang mulia di kalangan imam kaum muslimin. Tetapi insan ada kelemahan dalam pengkhususan dia. Hadis bukan bidang dia. Tapi Al-Ghazali tidak pernah menyatakan boleh buat bid'ah. Al-Ghazali menentang bid'ah. Bahkan Al-Ghazali menyatakan orang yang usalli, ada orang fi aqlihi khabal. Orang yang usalli, orang yang ada masalah pada otak dia. Kerana tidak ada dalam sunnah katanya. Menunjukkan Al-Ghazali seorang yang cinta sunnah. Tetapi pada zaman itu penyebaran sunnah berbeza antara sampainya sunnah dengan dia. Bukan kata dia kita lebih alim dia, tak. Tetapi itu bukan takhasus dia. Itu bukan major course dia. Kita hormati Imam Ghazali. Bukan kita yang mengkritiknya. Imam Nawawi mengkritiknya. Menyebut beberapa salat yang disebut dalam Ihya adalah batil. Tapi tak apa, kita hormat Imam Ghazali. Pada zaman dulu ada Arthur Tusi suruh membakar kitab Al-Ghazali dan semua. Kita tak mau memanjangkan persisihan para ulama. Tetapi yang saya nak ceritanya, mereka yang buat cerita tentang Al-Ghazali menyatakan Imam Ghazali walaupun hadisnya palsu, tapi dia ambil langsung daripada Nabi belum mimpi.
Al-Ghazali tak pernah kata. Orang kemudian cuba untuk menjustifikasikan apa yang dibuat. Sedangkan Al-Ghazali tak kata. Menjustifikasikan apa yang dibuat tu. Al-Ghazali tak kata. Kalau dia benarkan Tok Ghazali begitu, orang lain akan benar. Hadis ni memang tak ada, tapi saya tulis. Saya pun ambil dalam mimpi juga. Maka manusia bergantung kepada hukum hakam. Orang datang kepada Nabi SAW. Orang bergaduh. Nabi keluar, Nabi kata, innakum takhtasimuna ilai. Ini hadis Bukhari, riwayat Muslim, riwayat Imam Ahmad. Kita ahli-ahli sunan meriwayatkan, Imam Ahmad meriwayatkannya juga. Innakum takhtasimuna ilayya, fala'alla ba'dukum alhanu biqawlin min ba'd. Faqata'tu lahu haqqa akhi biqawlihi, faman qata'tu lahu haqqa akhi fa innama qata'tu lahu qit'atan min an-nar. Atau kama qala. Kamu ni mari selesai masalah pergaduhan dengan aku, kata Nabi. Sebahagian kamu lebih pasrah lidahnya daripada sebahagian yang lain. Lalu aku berikan kepadanya hak saudaranya berdasarkan kepasrahannya. Siapa yang aku berikan kepadanya hak saudara dia, kalau dia cakap pandai, menang dia. Sesungguhnya aku berikan padanya potongan daripada api neraka. Nabi sendiri tak pernah buat dalam hidup Nabi. Mari dua orang bersisih, tengok. Aku tahu hang di pihak yang salah, dia di pihak yang betul. Tak ada. Nabi proceedkan kes bagi macam mana yang diperlukan. Supaya kita nak jadi ketua. Kalau hakim duduk macam ni dan kemudian buat keputusan makan Augustine Paul, kacau kita. Saya tahu engkau di pihak yang salah. Saya adalah orang yang kasyaf. Hati saya nampak. Itu yang dibuat oleh orang guru ini sebahagian ni. Mereka berikan hak kasyaf kepada mereka, lalu mereka hukum orang lain. Hatinya gelap. Nabi tak pernah buat. Nabi jadikan manusia berjalan di atas syariat. Kalau orang buat gitu, orang ni ditutup, pukul dia. Macam mana kau tahu? Aku boleh nampak hati dia. Aku kasyaf. Maka dibina dalam syarak satu kaedah yang besar. Bara'atul asilah dia bagi. Al-aslu bara'ah. Satu orang dianggap tidak bersalah dalam agama sehingga dia dapat dibuktikan bersalah. Bukan satu orang yang pergi ke mahkamah Islam dianggap tak bersalah sehingga orang dapat buktikan dia bersalah. Kita yang dituduh berzina pergi ke mahkamah Islam, tak perlu pergi cari bukti kita tak berzina. Orang yang menuduh mencari bukti. Itu kaedah. Kalau tidak, semua orang boleh dituduh. Mari sini, kita hukum dia pada tak solat. Kita aku solat tadi dalam bilik aku. Apa bukti yang solat? Cakap. Mampu kita solat seorang-seorang dalam bilik tadi ni. Nak cari bukti apa? Maka Islam kata, tak. Asal seseorang itu terlepas daripada kesilapan, melainkan orang dapat buktikannya. Tapi mereka ni berikan berapa hak kepada guru untuk menghukum benda-benda yang pelik. Saya nak cerita tadi apa? Saya nak ceritakan betapa perjalanan agama berdasarkan tuntutan syariah. Supaya manusia tidak kelang kabut. Mari orang-orang yang menyatakan mereka di maqam yang tinggi, cuba membuktikan bahawasanya mereka ini adalah orang yang tak memerlukan lagi syariat kerana maqam mereka tinggi. Dalil mereka yang pertama dua benda besar saya sebut. Lah ni tuan-tuan tengok muka surat 8. Mereka menyelewengkan maksud perkataan al-yaqin di dalam surah Al-Hijr. Apabila Allah kata wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhanmu sehingga datangnya al-yaqin. Al-yaqin pada mereka ialah beribadatlah Tuhan kamu sehingga memperoleh ilmu dan ma'rifah. Setelah engkau memperolehinya maka gugurlah ibadat. Tuan-tuan, hak tuan-tuan duk tengok berzikir di masjid, lepas tu belum sampai lagi makam dia, itu baru pengikut semua prebek tu. Depa ni nanti naik pergi general, semua benda ni depa nanti buat. Bila sampai kepada peringkat al-yaqin, tak payahlah. Itu yang tuan-tuan tengok kebanyakan mereka. Sebab itu mereka andaikan sendiri. Entah ibadat dia entah 40,000 zikir, entah 40,000, 45,000, entah 35. Semua dia tak perlukan nas. Dia dah sampai makam. Ini perkara yang paling bahaya.
Apa maksud al-yaqin di sini? Tuhan kata sembah Tuhanmu sampai yakin. Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, apabila Nabi menziarahi jenazah Uthman bin Maz'un, sahabi yang meninggal, Nabi kata, amma huwa faqad ja'ahul yaqin. Adapun dia telah datang kepadanya al-yaqin. Yakin dalam ayat ni maksudnya maut. Sembahlah Tuhanmu sehingga datangnya maut. Sehingga datangnya maut. Bukan datang ilmu laduni, ilmu yakin. Sahabat ni tak boleh semayang berdiri, Nabi suruh duduk. Tak boleh duduk, suruh baring. Tak solat kena juga, sedangkan mereka sahabat. Ini tuan-tuan saya nak sebut, kita dalam dunia Islam ni dua pemikiran yang paling bahaya. Dua aliran yang bila kena kawal Islam cukup bahaya. Sejak dulu. Yang pertama saya barangkali pernah sebut tuan, Murji'ah. Yang kedua Sufiyah. Murji'ah dulu, orang dulu baca kitab, ada tentu dengar kitab golongan apa? Mu'tazilah, Qadariyah lagi, Murji'ah, Jabariyah. Murji'ah ni dia percaya simple saja, amal tak kena mengena dengan iman. Iman semua duduk dalam hati. Itu saja. Iman dalam hati, amal tak kena mengena. Kita panggil dalam bahasanya fikratul irja, pemikiran Murji'ah. Orang Islam moden sekarang mereka tak kenal Murji'ah, tapi otak Murji'ah ada. Terutama orang Malaysia, orang Timur Lembah dengan penyanyi pakai teruk. Walaupun saya berpakaian begini, tetapi iman saya mana orang tahu. Murji'ah ada. Jangan lihat pada pakaian saya, lihat pada iman saya. Bagi dia amal tak kena mengenal dengan iman. Quran, ya ayyuhallazina amanu wa amilus salihat, dia tak. Ya, jangan lihat pada zahir, lihat pada iman. Jadi iman. Dia main macam nak, kadang-kadang kerja di pusat naik kelab. Ya, apa salahnya saya mencari rezeki yang halal. Tuan, irja, fikratul irja, Murji'ah. Satu lagi fikrah Sufiyah yang melampau. Fikrah Sufi ni simple. Dia nak buat shortcut pergi syurga. Orang Sufi di Malaysia marah kat saya, buat seminar peringkat kebangsaan. Lawan saya seorang yang tak pandai, dia duduk di UAE tu, tak pernah fikir pun masalah dia apa. Tapi saya sebut benda ni betul-betul. Sufi. Tuan-tuan tahu Abu Ayyub Al-Ansari? Nabi jadi tetamu di rumah dia. Kata Ummu Ayyub, minta Nabi duduk belah atas, tak mau. Nabi nak duduk belah bawah. Nabi ni suka ambil benda yang agak-agak, itu sifat Rasulullah, dia tak suka ambil lebih pada had. Dia minta duduk bawah, minta duduk atas, dia nak duduk bawah. Ayak bagi tumpah air, orang tahu punya ayak. Air bagi tumpah di atas ni, menitis ke bawah. Kata kami ambil semua pakaian, lap supaya takut menitis ke bawah. Kena Nabi, takut terjaga Nabi daripada tidur dia. Oh, hormat pada Nabi. Nabi wafat, Abu Ayyub tak wafat lagi. Abu Ayyub ni tak pernah keluar berjihad dengan tentera Yazid bin Muawiyah sampai ke sepadan Turki. Abu Ayyub tak pernah kata, "Ampa nak ajak aku pergi berjihad buat apa? Aku ni takkan masuk neraka. Nabi tetamu rumah aku." Orang Islam dulu tak pernah faham konsep tu. Selagi hidup, selagi itu dia kena bawa Islam. Kanang anak langkau kata, lagi hidup lagi ngelaban. Selagi hidup, selagi itu mereka membawa Islam. Bilal bin Rabah disiksa dengan begitu hebat. Bilal, bila Nabi wafat, Bilal nak azan pun tak boleh. Berjihad bawa Islam sampai ke Syam.
Bila tak pernah kata, aku kalau tak pergi jihad pun tak apa dah, takkan Allah bubuh pula neraka. Nabi pergi Isra' Mi'raj, Nabi dengar tapak kaki, Nabi tanya tapak kaki siapa, wahai Jibril? Jibril kata tapak kaki Bilal dalam syurga. Nabi wafat, Bilal terus jihad sampai ke Syam. Tak ada Nabi hidup. Bilal kata, Allah nak ajak aku, kau orang lah pergi, tengok orang lah nak ajak. Macam ustaz kita sombong, kalau kita tegur dia kata, ya aku ustaz, tahu siapa, tegur aku. Ustaz sombong. Pergi ke sana, sehingga dikatakan, Ibn Asakir meriwayatkan, sehingga satu hari Bilal bermimpi, bertemu dengan Rasulullah dalam mimpinya. Rasulullah menyatakan, ma hadhil jafwah ya Bilal, apakah kerenggangan ini wahai Bilal? Bila cepat-cepat menyiapkan kenderaan yang menziarahi makam Rasulullah, yang mana beliau telah lama tidak azan sejak kewafatan Rasulullah, tak tergamak hatinya kerana dia dulu muazzin Nabi. Apabila Bilal datang dan pergi kepada makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Hasan dan Husain kata, azan ya Bilal, azanlah wahai Bilal, dah lama kau tak azan. Bilal kata, aku tak mau dah, azanlah wahai Bilal, kami nak dengar. Apabila sampai waktu Bilal naik dan Bilal, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Penduduk Madinah keluar ke jalan raya kata, apakah Rasulullah kembali hidup? Abu Isa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marratan ukhra. Apakah telah dibangkitkan Rasulullah sekali lagi? Air mata orang ramai turun meleleh ke pipi mereka mengenangkan suara yang pernah mereka dengar pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga apabila menjawab wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hati para sahabat bagaikan disantap terkenangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bilal ini berjihad sehingga ke akhir hayat. Khalid Al-Walid yang Nabi berikan gelaran dengan berbagai gelaran kemuliaan dalam Islam, berjihad sehingga ke akhir hayat. Tak pernah ada. Apakah kamu sangka kamu boleh masuk syurga? Allah tanya. Sedangkan belum datang kepada kamu ujian yang pernah mengenai orang-orang yang sebelum daripada kamu. Sehingga keimanan mereka itu digoncang. Keyakinan mereka, pegangan mereka digoncang. Sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman bersama dengannya, bilakah lagi pertolongan Allah? Allah Quran menyebut, sesungguhnya pertolongan Allah itu adalah hampir. Seperingkat itu agama. Sahabat paham, Rasulullah wafat, empire Islam dibuka. Rasulullah semasa hijrah menjanjikan, apabila kaki Suraqah bin Malik, kaki kudanya masuk ke dalam tanah berulang kali, dia takut. Nabi menjanjikan pada Suraqah bahawasanya baginda akan memakaikan kepada Suraqah gelang Maharaja Parsi. Nabi wafat, kerajaan Parsi tak jatuh. Suraqah dah masuk Islam. Abu Bakar memerintah 2 tahun, kerajaan Parsi tak jatuh. Pada zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kerajaan Parsi jatuh. Harta benda kerajaan Parsi dirampas, dibawa ke Madinah. Antara yang dibawa ialah gelang Maharaja Parsi. Para sahabat, Umar mengambil gelang Maharaja Parsi, memanggil Suraqah, menyatakan, inilah janji Rasulullah kepadamu dalam hayatnya. Tak pernah Umar kata, aku ni tak payah, pahala pun banyak dah, nak beramal pun tak larat, nak masuk syurga, so Tuhan tak tahu pula nak letak tempat mana. Tak ada. Mati dibunuh Umar. Betapa konsep Islam jelas. Tetapi apabila Sufi datang, mereka menghidupkan konsep mujazafah yang disebut oleh ulama-ulama hadis. Mujazafah ni amal sikit, pahala yang bukan-bukan. Siapa yang sembahyang duha 2 rakaat, pahalanya 70,000 para nabi. Kata Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jawziyah dalam kitabnya Al-Manarul Munif, ka'anna hadzal khabith kadzdzab lam ya'rif anna ghayra an-nabi law 'abada Allah umra nuhin lam yu'tiya ajru nabiyyin wahid. Seakan-akan pendusta yang keji ini tak tahu, sesungguhnya selain daripada Nabi, kalau sembah Tuhan sepanjang umur Nabi Nuh pun tak akan dapat pahala seorang Nabi pun.
Tapi mereka tambah. Bila dah pahala banyak, macam saya tak tahu orang Singapura. Jadi duduk kampung pakcik-pakcik kita di masjid. Tak buat apa pakcik? Mungkar tak apalah. Aku pergi masjid sudahlah. Ni pun pahala dah banyak dah. Ustaz Habak malam Jumaat ni kena baca ayat sekian. Duk ada berapa puluh biji dah rumah Tuhan bina kat syurga dah. Shortcut. Ini dibanyakkan dalam masyarakat. Tuan-tuan saya tak tahu. Tuan-tuan pernah ada tempat Majmu'atul Syarif. Di sini ada. Hak kecil tu. Doa haikal. Ada. Ha? Dulu ada kan? Dah ada masjid-masjid saya fikir ada. Kebanyakan ada. Tadi saya semayang di satu masjid. Ada. Dalam tu ada satu doa haikal. Doa haikal tu kata maka doa ini dibawa oleh malaikat Jibril kepada Nabi. Dengan katanya, Wahai Muhammad. Wahai Muhammad. Inilah doa. Sesiapa yang tidak percaya pada doa ini maka kafirlah ia. Buku tu. Kalau siapa yang baca pahala dia 70,000 Nabi tu 70,000 orang berjihad, 70,000 orang yang mati syahid. Kalau ditulis pada rumah tak terbakar, tak dimasuki penjuri, ditulis pada mayat tak kena soal kubur. Itu yang banyak terlupa tahu. Tuan-tuan, tengok apabila berlakunya penambahan dalam agama. Akhirnya orang rasa tak ada apa. Bulan Ramadan di Malaysia, dia perkeluarkan senarai bagi setiap hari itu ada fadilat tarawih. Sini dah sampai. Fadilat malam pertama, fadilat malam kedua. Tuan-tuan tengok dalam TV Malaysia. Salah satu fadilat tu, kalau sembahyang malam tarawih pada malam berapa? Cepat. Malam 18 ke malam berapa? Dia kata, diberi ganjaran pahala seperti sekalian para Nabi. Sekalian para Nabi ni habis. Artinya tahun ni dia dengan Nabi Muhammad banyak dia lagi. Pasal dia sekalian para Nabi. Nabi Muhammad seorang. Tahun depan tak ada Nabi boleh potong dia. Tak ada Nabi boleh potong dia. Sekalian para Nabi. Dahlah bertentangan dengan Quran. Quran kata Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar yang terbaik dalam bulan Ramadan itu seperti 1000 bulan. 1000 bulan lebih kurang 83 tahun saja. Dia sekalian para Nabi. Umur Nabi Nuh dah 1000 tahun dah. Inilah racun Sufism. Orang Sufi marah. Orang Sufi kata saya. Tapi saya kata inilah racun yang melemahkan semangat untuk orang berpegang kepada keseluruhan rangkaian Islam. Karena dia rasa berpadalah dengan 2 rakaat duha. Saya minta maaf kalau ada jamaah tabligh. Demikian juga kadang-kadang berpadalah dengan mai ke masjid, baca dan itikaf di masjid. Anak isteri nak jadi apa di rumah jadilah, pasal masuk syurga dah dia. Ini satu benda yang bahaya. Kerana dia konsep yang macam ni. Manusia ini shortcut. Islam yang begitu luas, dia nak menswastakan syurga. Betul. Seolah-olah syurga dia yang takbir. Buat apa dia masuk? Ini satu benda bahaya. Kita tahu syurga hak Allah Azza wa Jalla, dia boleh bagi. Tapi mesti mengikut peraturan agama. Itu masalah al-yaqin tadi. Tafsiran kepada al-yaqin yang betul. Tafsiran yang betul kepada al-yaqin, Nabi dah tafsir. Tuan-tuan, Quran ditafsirkan oleh Quran ataupun ditafsirkan oleh hadis. Kalau tak ada, baru kita tafsirkan yang tidak menyanggahi bahasa Arab. Kalau ada tafsiran itu dengan tafsir yang maksur, maka kita tidak akan melangkaui. Berikut penyelewengan masalah tafsiran kisah Musa dan Khidir. Ini selalu mereka kata. Dia kata guru-guru sufi ni, makam dia tak sama. Pasal mereka ni ilmu hakikat. Orang biasanya ilmu syariat. Sebab itu Nabi Musa bila pergi bergembara dengan Nabi Khidir, tuan-tuan tahu cerita tu kan? Jadi Nabi Musa persalahkan Nabi Khidir pasal apa bunuh budak ni, pasal apa pecahkan kapal ni, pasal apa bunuh budak ni, pasal apa nak tolong orang yang tak mau membantu kita. Pasal Nabi Musa pakai ilmu syariat.
Nabi Khidir walaupun nampak salah dia buat, bunuh budak, salah. Tapi tak apa, sebab Nabi Khidir hakikat, makrifat. Dia nampak apa yang Nabi Musa tak nampak. Orang awam ni, dia mai ke dia. Orang awam ni semua syariat. Tu guru yang buat lain pada hak agama ajak ni, dia hakikat. Macam Nabi Khidir tadi. Jadi memanglah Nabi Musa menyalahkan Nabi Khidir pasal ilmu Nabi Musa, ilmu syariat kata mereka. Tapi Nabi Khidir dia nampak benda lain pasal dia ilmu hakikat. Dengan itu mereka membolehkan tindakan mereka. Jawapan dalam masalah ni para ulama telah jawab, tuan-tuan boleh baca ni. Pertama Khidir seperti disebut oleh Quran. Fawajada 'abdan min 'ibadina atainahu rahmatan min 'indina wa 'allamnahu min ladunna 'ilma. Ketika itu maka Nabi Musa dan dengan Yusha bin Nun berjumpa hamba di kalangan hamba-hamba kami yang kami berikan rahmat kepadanya dan kami ajakkan min ladunna 'ilma. Daripada sisi kami ilmu, daripada perkataan min ladunna 'ilma timbul ilmu ladunni. Min ladunna timbul ilmu ladunni. Lalu guru dia kata, Allah, kita kena cari guru yang musyid, yang ada ilmu ladunni. Mereka ni tak ada ilmu ladunni. Dengan ilmu ladunni, min ladunna tu dari sisi kami. Tuhan bagikan ilmu dari sisi kami. Yang rajih seperti mana yang disebut dalam Adwaul Bayan. Bahawasanya Nabi Khidir ini adalah Nabi juga. Dia menerima wahyu daripada Allah Azza wa Jalla. Dia bukan wali. Cerita Musa dan Khidir, orang sufi kata Khidir bukan Nabi. Khidir adalah wali. Wali lebih tinggi makam daripada Nabi. Itu kata mereka. Kita kata kedua-duanya Nabi. Satu hal. Dengan itu dia dapat ilmu daripada Allah, itu wahyu. Dan kedua, kita semua tahu Nabi Musa alaihissalam, dia Nabi untuk siapa? Bani Israel. Jadi Musa pergi jumpa dengan Khidir. Khidir tidak kena mengenal dengan syariat Musa betul. Pasal Musa ialah Rasul untuk Bani Israel. Khidir dia mengambil langsung pada Allah Ta'ala. Syariat Bani Israel tak kena pada dia. Nak tanya mereka, Nabi kita Muhammad ni dia Rasul untuk Bani Israel saja atau untuk semua manusia? Semua tanpa kecuali. Siapa yang mengeluarkan, dia kata syariat Muhammad tak kena mengenal dengan aku, kafir ya. Seperti yang disebut oleh Abdul Aziz Al-Hanafi dalam syarah Aqidah Tahawiyah. Mesti semua kita ini syariat mesti kena kepada kita. Khidir tak kena pasal Nabi Musa bukan Nabi untuk sekalian alam. Tapi Nabi Muhammad rahmatan lil alamin, Nabi untuk sekalian alam. Maka dengan itu para ulama menyatakan bahawasanya, saya baca di sini, tuan-tuan tengok muka surat 19. Adapun sesiapa yang berpegang dengan kisah Musa bersama Khidir, bagi membolehkannya meninggalkan wahyu kerana bergantung kepada ilmu ladunni seperti yang didakwa oleh orang yang tidak mendapat taufik, maka dia adalah mulhid dan zindiq. Ini kerana Musa bukanlah Rasul yang diutuskan kepada Khidir. Khidir juga tidak diperintah untuk mengikutnya. Sebab itu Khidir bertanya Musa, apakah engkau Musa daripada Bani Israel? Jawab Musa, ya. Riwayat Bukhari. Adapun Muhammad diutuskan untuk seluruh manusia dan jin. Sekiranya Musa dan Isa masih hidup, maka mereka mesti mengikutnya. Apabila Isa turun ke bumi pada akhir zaman, dia hanya akan berhukum dengan syariat Muhammad. Oleh itu sesiapa yang mendakwa bahawa kedudukannya bersama Nabi seperti Khidir bersama Musa, ataupun membolehkan ia berlaku kepada sesiapa, yakni dia kata guru saya tu makam dia lain, janganlah ikut macam kita, dia guru dia makam lain. Kalau dia buat macam tu, kata dia membolehkannya, yakni mempercayai ia berlaku kepada sesiapa di kalangan umat, maka hendaklah dia memperbaharui Islamnya. Hendaklah dia kembali bersyahadah dengan syahadah yang benar, kerana dia telah terkeluar dari Islam keseluruhannya. Sama sekali dia bukan di kalangan wali-wali Ar-Rahman, sebaliknya dia adalah di kalangan wali-wali syaitan. Ini kena jelas. Kenyataan-kenyataan yang menyatakan sebahagian golongan tarekat, guru kami makam dia lain, tak sama dengan orang biasa.
Dia tak bergantung macam mana yang kita syariat biasa. Kenyataan ini mengeluarkan orang yang berucap daripada daerah iman kepada daerah kufur. Cumanya saya nak ingatkan satu benda sebelum buka ruang soal jawab. Islam ni satu benda saja, ahli sunnah ni. Dia tidak mengkafirkan orang illa ba'da iqamatil hujjah. Tidak mengkafirkan orang melainkan setelah ditegakkan hujjah. Yakni jelas statement itu, clear, ditanya berulang, faham maksudnya, tidak ada syak, baru berlaku kafir. Dia tak boleh. Orang azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kawan kita duduk sebelah, pergilah melingkup. Kan bahaya. Zahirnya kufur, menghina azan, kan? Tapi ahli sunnah kata tak. Ahli sunnah kena tanya, macam mana ni orang azan kata pergilah menyalak. Orang azan tu kata macam tu. Aku bukan kata kat azan, aku kata kat muazzin. Aku kenal kawan aku, tadi dia memang bukan kaki sembahyang, subuh pun tak mayang aku tadi. Mai zuhur rupanya dia azan tu, belum azan tu. Oh, rupanya kita kena dalami. Kadang-kadang kita sangka zahirnya kufur, rupanya bukan hina azan, hina orang. Hina orang berdosa, tak kafir. Saya nak buat contoh. Katanya, walaupun isu ni macam bunyi kufur, tetapi hendaklah kita menyemak dengan lebih dalam. Takut orang tu dia maksudkan lain, dia cakap lain, ataupun terbabak cakapnya, dia tak faham, ataupun dia belum dipaham lagi. Saya tak mau pula bila sebut ni tuan-tuan berlakunya tak. Tapi hendaklah dijelaskan, ditanya dan diteliti masalah. Kita doakan orang Islam semua berada dalam hidayah dan petunjuk. Kita kena bergerak sampai ke mereka. Kalau ada tarikat yang tak percaya dengan benda ni semua, dia percaya manusia mesti ikut syariat, manusia mesti ikut Quran dan sunnah, manusia mesti pegang kitab dan sunnah, dia ahli sunnah. Selesai. Kalau dia kata dia tarikat, dia namakan saja tarikat, dia tak apa faham, tu ahli sunnah. Saya ahli sunnah tapi saya ikut si fulan bin fulan. Kau bukan ahli sunnah, kau ahli si fulan. Ahli sunnah, ikut sunnah. Kau ahli si fulan. Ini kena jelas. Saya ingat itu sebagai penyampaian saya, dan insya-Allah saya bukakan. Saya ingat saya kendali terus. Tuan-tuan boleh tanya soalan jika ada, dan insya-Allah saya akan jawab semampunya. Wallahu a'lam. Terima kasih. Saya sangat tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Ustaz Abdul Aziz mengenai keikhlasan beribadah. Halo. Contoh-contoh yang telah diberikan kepada kita sangat menarik dan sangat bagus sekali. Seperti mana yang tadi dijelaskan bahwa orang-orang Hindu, orang-orang Buddha atau orang Islam itu juga ikhlas. Tetapi permasalahannya, orang-orang yang mengikut ahli tarikat ini tadi, itu mereka memang tidak paham. Kalau kita mungkin bicara bahwa kita ini mesti ikut iman atau ikut Al-Quran dan hadis. Tetapi kita ini bodoh dengan apa itu Al-Quran atau Al-Hadis, ataupun membaca kitab-kitab yang kita tidak paham seperti bahasa Arab dan lain sebagainya. Maka secara otomatis kita ini mengikut daripada Ustaz. Jangan tentunya saja kita ikut Ustaz asli tentunya kan. Ustaz asli karena kita sudah yakin Ustaz asli adalah seorang yang berilmu, tapi kita yakin dengan apa yang diajarkan Ustaz asli. Ataupun Ustaz yang lain, seperti Ustaz Abdul Salam tentunya. Kita ini mungkin bisa informasi Ustaz Abdul Salam tentunya. Kita ikut yang disebut nama itu barangkali kita memang mengikuti, kita ini bertaklid. Kalau tidak tahu itu maknanya, karena kita tidak memahami secara langsung kitab-kitab yang dalam bahasa Arab, maka kita mesti mengikut seorang guru. Jadi yang kesimpulannya bahwa mereka sebetulnya adalah bukan mereka mempunyai satu maksud yang salah, tetapi mereka melihat ustaz tentunya untuk Saudi sebenarnya. Mereka tidak tahu mau membaca yang buku yang mana yang betul, tak tahu. Tapi karena dia sudah pernah ikut Ustaz Saudi, maka dia sebagai pengikut Ustaz Saudi. Ini satu. Kemudian, kalau yang dari tadi bahwa keikhlasan bukan menjadi satu barometer sebagai ukuran
daripada sahnya sesuatu. Akan tetapi Rasulullah sendiri tidak memberikan satu batasan-batasan, apalagi beribu-ribu hadis yang ada. Kemudian pemahaman atau perbedaan pemahaman dalam Al-Quran, itulah yang menjadi timbulnya permasalahan. Satu contoh sekarang, kalau kita ibaratkan tentang terawih ada yang 8 rakaat, ada yang 23 rakaat, ada yang bahkan lebih daripada itu. Apakah yang tidak sama dengan kita ini adalah bid'ah? Katakan kalau kita yakin bahwa terawih itu Rasulullah mengerjakan 8 rakaat, kemudian ada orang lain seperti para sahabat, ada sahabat barangkali yang mengerjakan lebih daripada itu. Apakah yang lebih daripada itu dikatakan bid'ah? Karena Rasulullah tidak buat. Sementara juga bahwa Rasulullah tidak pernah mengerjakan tarawih sepanjang bulan Ramadan. Tetapi kita ingin mengerjakan tarawih sepanjang bulan Ramadan, dan seolah-olah yaitu suatu kalau kita tinggalkan dengan tidak tarawih berjamaah itu suatu yang menjadikan hutang. Nah itu yang perasaan seperti itu. Apakah itu juga dikatakan suatu bid'ah? Nah, bagaimana kita untuk menghilangkan perasaan seperti itu? Maknanya, bagaimana kita dapat menghukumi apa yang tidak sama dengan kita ini adalah bid'ah. Yang kedua tadi bahwa tidak semua orang itu mengetahui tentang ilmu al-hadis, al-hadis, maka kita menjadi orang guru. Ternyata ilmu yang kita ini tidak sesuai dengan apa yang disyaratkan. Saya fikir untuk semua kena fikir perkara ini disetujui oleh semua pihak. Cumanya yang berlaku ialah ketika nak melaksanakannya. InsyaAllah kalau orang tu waras, imannya betul, dia tak kata saya, rujukan saya tak pakai semua laporan agama kita ni. Saya sukar. Ada tarikat macam saya sebut ni, tetapi saya sukar. Bukan sukar artinya, tapi secara baik. Orang Islam percaya. Bukan percaya. Jadi kalau kita ada kebiasaan, ta'ala bila kalimatin sama lah kita. Cuma yang berlaku sekarang ini, memang orang awam mesti mengikut guru. An-nasu ala dini muftihim. Manusia di atas agama mufti mereka. Ada orang kata saya tidak taklid. Saya hari itu menafikan taklid. Bila kita kata hadis ini sahih Bukhari, riwayat Bukhari, kita taklid kan. Yang mensahihkannya Bukhari. Kita tidak ada ilmu hadis, kita taklid dengan Bukhari. Tetapi yang kita salahnya ialah yang salah dalam agama ini ialah ta'assub. Ta'assubnya apabila kita mendengar, kita tahu ini hadis Bukhari, semua orang kata sahih, kita terima. Ini hadis ni diputuskan ulama sahih. Yang ta'assubnya apabila ada perkara yang diamalkan oleh mazhab, yang ulama-ulama muhaqqiq menyatakan ini tidak betul ataupun ia tidak tepat. Kita yang baca, yang ada ilmu ni pun faham juga dia tak tepat. Setelah kita tengok dalilnya, tengok semak kami, kita tahu dia tak tepat. Tapi kita ekstrim, kita nak kekalkan juga. Yalah betul lah macam dia orang kata tu, tapi kita ni dah mazhab Hanafi tu Hanafi lah, dah Syafi'i tu Syafi'i. Itu ta'assub. Ta'assub ini sepakat semua ulama haram. Al-Isa Abdul Salam kata haram, Waliullah Ad-Dahlawi kata haram, semua ulama. Ibn Qayyim sebut, Syekh al-Islam Ibn Taymiyah sebut, semua ulama. Mereka ta'assub bukan salah mazhab, tuan-tuan. Salah orang yang ta'assub. Saya kalau boleh cuba elakkan dikaitkan orang dengan mazhab. Kerana dikaitkan kesalahan dia ta'assub. Tidak salah dia bermazhab Syafi'i. Ibn Taymiyah bermazhab Hanbali. Ibn Qayyim bermazhab Hanbali. Imam Nawawi bermazhab Syafi'i. Syafi'i dari segi manhaj, segi cara perbahasan. Walaupun rujukannya kitab dan sunnah, tapi cara memahami isu, cara melihat ada benda, taqdimul qaul ala fi'l, umpamanya. Mendahulukan perkataan di atas perbuatan. Ini semua kaedah-kaedah yang dibuat oleh ulama yang tidak ada nas yang jelas, tapi disokong oleh hadis. Kalau mereka dah sepakat benda tu, kita pun sepakat, maka mereka sama dengan kita, cuma perlunya pendetilan.
Pendetilan itu orang awam tak salah, salah ustaz. Kadang ustaz ni dia mengajar bukan kerana dia takut Allah Ta'ala, tapi dia rasa benda tu orang ramai setuju. Saya nak bagi tahu pun sekali orang tak setuju pula, tak apalah, kita buat yang ada sudah. Satu hal. Kedua, buat yang gitu memfitnah ulama. Buat amalan yang tak dibuat oleh Imam Syafi'i, kemudian kata ini pendapat mazhab Syafi'i. Tanya. Itu yang kita kata Syafi'i bin Makpir kampung dia buat. Mereka buat kenduri arwah, Syafi'i tidak buat. Nas kitab al-Imam An-Nawawi la Majmu'. Dinaskan semua para ulama. Hingga Syekh Fatani menaskannya. Larangan buat kenduri arwah. Syekh Fatani orang Melayu, orang petani pula. Kitabnya dipakai di pondok-pondok. Semua kitabnya. Mereka buat jangan buat kenduri arwah. Mereka buat. Kemudian mereka tuduh Imam Syafi'i. Mereka kata kita mazhab Syafi'i, depa tak mau buat tu, depa Wahabi. Tak kena-mengena. Sudahlah buat salah. Bohong pula. Yang bohong bukan mat di kaki lima. Yang bohong ustaz yang berceramah. Dia menanggung dosa pembohongan. Dia menanggung dosa di atas kesalahan orang lain, di atas kesilapan, kesesatan orang lain. Kalau dia tahu, dia menanggung dosa. Orang ramai yang ikhlas, yang tidak sampai kebenaran, kita kirakan Allah Ta'ala ampuni mereka. Dan mudah-mudahan Allah beri kebaikan. Karena kita berdakwah untuk memasukkan orang ke dalam syurga, bukan peradang mereka masuk ke dalam neraka. Jadilah lunak dalam masalah. Itu satu hal. Jadi kalau nak tanya, ramai lagi orang sesat, orang kafir pun sesat. Kalau orang Islam tak bagi tahu, peranan kita nak bagi tahu. Bila kita nak nasihatkan orang, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Nak doa, nak seru pada orang, kita nak seru, nak bagi dia faham. Ada orang disuruh orang nak dia ada beban. Kau bodoh. Ataupun kita kata, apa punya tak reti. Macam tu. Entah bukan, entah memuaskan perasaan entah. Tapi entah bagi tahu dia buat baik, Syekh, sebenarnya macam ni. Apa saja cara entah berdakwah untuk dia faham. Kalau boleh ajak dia makan. Saya tak ajak ustaz, dia tu semua bukan ini, bukan orang ikut sunnah, apa kita nak ajak dia? Itu kita perasaan permusuhan yang tidak diajar oleh agama. Agama mengajar kita lunak. Ajar jemput orang, jamu dia makan. Niatlah hati Syah. Kalau dia dapat petunjuk, sungguh dia ikut entah, Allah berikan pahala ikutan dia kepada entah. Hampuan bonus dia dapat balas. La yang qus min ajrihi syai'. Pahala dia pun tak kurang. Entah pun dapat hampuan. Kenapa kita nak berkeras sikap? Dan keras sikap ni kadang-kadang berpunca daripada orang atas juga. Macam saya, macam siapa-siapa saja yang berucap, mengeraskan orang bawah menjadi pengikut. Akhirnya keraskan orang lain. Kita berdakwah, kan kita da'i, kita pendakwah. Doa seru orang dengan baik, ajar orang dengan cara yang baik. Satu hal. Balik soalan kita nombor 2. Dalam agama kita kena fikir tahu, ada benda yang khilaf yang dinamakan umur al-khilafiyah. Ini kita kena tahu dan kena faham pada orang. Yang khilaf itu diiktiraf. Selagi mana ada dalil yang dia pegang. Cuma jadi khilaf tu sama ada yang dia pegang tu kuat ataupun tidak. Hari itu kita telah buat contoh hadis. Hadis Imam Al-Bukhari. La yusalliyanna ahadukumul asra illa fi Bani Quraidah. Jangan siapa sembahyang asar melainkan di Bani Quraidah. Nabi arah para sahabat, di kalangan para sahabat ada yang salat. Di kalangan mereka tak solat ikut arahan Nabi. Mereka kata, Nabi kata jangan solat, kau orang solat. Mereka kata maksud Nabi itu nak kita cepat supaya sampai ke Bani Quraidah. Kita sekalipun solat tapi kita akan sampai cepat macam mana orang yang tak solat. Bila perkara ini diangkat kepada Nabi, Nabi tak salahkan mana-mana pihak. Maka kata para ulama dalam usul fiqh, ini adalah dalil bahasanya berlakunya khilaf dalam agama. Berlakunya khilaf. Tapi yang penting kedua-duanya ada hadis yang dia pegang. Kawan ni pun pakai hadis yang sama tapi dia melihat pada maksudnya nak cepat. Kawan ni pula pakai melihat kepada macam mana diperintah, macam itulah kita buat. Ini khilaf. Al-Imam Ibn Taymiyah, Syekhul Islam Ibn Taymiyah sebut Raf'ul Malam an A'immatil A'lam. Kitab dia terkenal. Ceritakan bagaimana boleh berlakunya khilaf.
Bila berlakunya khilaf, kita hormati khilaf. Kita menganggap imam yang khilaf itu Allah beri pahala kepada dia kalaupun dia tersilap, kerana dia bersungguh-sungguh ijtihad. Kalau dia imam, bukan kita yang cuba ijtihad. Baca satu buku ijtihad, kita boleh dosa. Pasal tak reti, cuba try. Cuba try. Imam seperti Imam Malik dan seumpamanya, mereka berijtihad. Sebab itu Imam Malik apabila dia menghimpunkan hadis-hadis dalam kitab Muwatta dan juga qaul asar, apabila pemerintah zaman dia minta supaya dijadikan semua rakyat negara Islam rujuk Muwatta, Imam Malik dengan tawaduknya menolak. Kata Imam Malik, para sahabat berpecah negeri ke negeri, mereka berselisih pandangan, bagaimana aku nak menyatukan mereka dengan satu kitab. Ini orang yang faham terhadap tabiat agama yang ada khilaf. Sebab itu bila kita sebut bid'ah tudahi syariah, ciri-ciri dah, dia menyanggahi syariat. Adapun kalau tak menyanggahi syariat, kawan ni kata begini, dalilnya sekian. Kawan ni kata begini, dalilnya sekian. Kawan ni kata dalil yang kau bawa itu telah mansuh, telah dipadangkan. Kawan ni kata tak mansuh lagi. Belakang imam nak baca Fatihah kada. Mazhab Syafi'i kata baca, kada dalil. Sunan dalam Al-Musannaf Abdul Razzaq, dalam riwayat yang lain Nabi kata la taqra'u syai'an illa Fatihatul kitab. Jangan kamu baca melainkan Fatihah kitab. Mazhab lain kata hak dalil Syafi'i bawa tu mansuh, telah dipadamkan. Syafi'i kata tidak ada bukti dia dimansuhkan. Kan khilaf. Siapa pun tidak dapat memberikan hujah yang putus. Kita iktiraf khilaf yang seperti itu. Kita iktiraf. Dan kita tidak boleh keras kepala dalam khilaf yang seperti itu. Clear? Sebab itu tuan-tuan tengok, saya buat contoh. Sehingga di kalangan orang yang mengamalkan hadis, Syekh Abdul Aziz Abdullah bin Baz berpendapat selepas daripada rukuk kita i'tidal, tangan diletak di atas dada. Disokong oleh ulama-ulama Saudi. Kita semua kenal Syekh Nasiruddin Albani rahimahullah. Kata Syekh Nasiruddin dalam kitabnya Sifat Salatun Nabi, hada bid'atun mudalalah. Ini bid'ah lagi sesat. Kan sama-sama. Tapi orang ni bila solat, kerana itu yang dia faham, dia tak buat untuk diri dia. Tapi dia faham Ibn Baz yang kata tu juga berdasarkan dalil dia. Bid'ah pada dia kalau dia buat kerana dia faham dalil tak ada. Tidak bid'ah pada orang tu kerana orang tu faham dalil ada. Yang kita katakan bid'ah, yang kita lawan ni, yang tak ada dalil apa maksud. Pakai lantak buat ni. Pakai lantak buat. Habis tak buat sama sekali. Dia buat. Kita tanya dalil, dalil yang tak pernah siapa pun ulama kata macam tu, melainkan dia mereka. Itu bid'ah. Tapi dalam ahkam seperti itu, turun sujud, turun tangan dulu ke, turun lutut dulu. Ulama hadis kebanyakan kata turun tapak tangan dulu, tangan dulu. Al-Imam Ibn Qayyim dia mentaklilkan hadis itu, dia menyatakan turun lutut dulu. Dalam Zadul Ma'ad. Khilaf yang seperti itu kita ihtiram. Kita tidak membid'ahkan satu sama lain. Kita bid'ahkan diri kita sendiri kalau kita buat bila kita yakin Nabi tak buat. Kita kata hak dia kata tu Nabi tak buat, aku tak boleh ikut. Saya buat contoh lain. Masalah purdah. Pakai purdah. Ada di negeri Arab kata pakai purdah bid'ah. Bid'ah kata. Kita katakan bagi wanita orang yang menganggap muka adalah aurat, dia yakin dari segi dalil yang dia faham muka adalah aurat, wajib dia tutup muka. Kerana dia yakin. Kerana seorang beramal dasarkan dia yakin, itu maksudnya dia yakin itulah suruhan Allah, maka dia kena buat dengan dalil yang dia baca. Jumhur ulama kata muka tidak aurat. Maka orang yang kata muka tak aurat, dia boleh buka kerana dia yakin tidak aurat. Tuan-tuan, khilaf yang seperti ini kita kena kenal baik umur khilaf. Sebab itu Al-Imam Ibn Jauzi tulis kitab tentang masalah tarjih fil masail khilaf. Tarjih dalam masalah-masalah khilaf. Himpun benda-benda yang khilaf.
Yang khilaf ni, tuan-tuan tak payah berbalah lah. Banyak. Tuan-tuan boleh kata yang rajihnya, yang lebih tepatnya begini. Dan tak dibida'ahkan yang satu lagi. Apa tahu pula dia orang awam, dia pun tak boleh nak kaji lah. Banyak tu kita tahu. Yang kita bida'ahkan ni benda yang tak pasal-pasal dibuat. Tak ada kena-mengena. Buat semayang sambut 1 Muharram. Buat semayang tak ada. Tak ada pasal-pasal dibuat. Begitu juga dalam hadis. Kalau ada hadis tu yang didaifkan oleh orang lain, dikuatkan orang lain, bagi yang daif dia tak buat. Sebahagian ulama seperti Ibn Qayyim dan Ibn Jauzi, Ibn Syaukani menyatakan hadis tentang salat tasbih daif. Maka tak ada salat tasbih. Al-Albani menyatakan hadisnya sahih. Itu dia sebut dalam Sahih Sunan Ibn Majah. Dia mensahihkan hadis itu. Maka bagi yang mensahihkan dia buat. Ini khilaf. Hak tu orang panggil khilaf. Khilaf tu dimaafkan dalam syarak. Wallahu ta'ala a'lam. Ada Al-Faridah tu Dikatakan masuk kat dalam masjid. Jadi seolah-olah mereka buat tu benar. Itu yang orang bawah kadang-kadang keliru tadi. Mereka masuk ke masjid. Nak yakan apa? Di Syria tarekat telanjang masuk ke masjid. Lepas zikir sampai satu peringkat, mufti dia akan taruh, mufti Syria kata boleh, maka dia sampai makam telanjang. Iyalah kita duka cita lah. Masuk yang tak ada nak faham, kita duka cita bila benda-benda tu masuk dalam masjid dan seumpama. Tapi kita jangan lepas duka cita saja. Kita mesti tahu kita bertanggungjawab di hadapan Allah Ta'ala untuk betulkan. Dia pun ni duduk teruk, kita sembang kedai kopi teruk. Kita sembang teruk lah apa-apa tu, pihak teruk lah. Besok main sembang tambah air teruk lah tu, tak ikut sunnah. Besok teruk dia. Apa pun tak buat. Duk habis kopi tu kan. Tak buat apa. Entah dah tahu teruk, entah buatlah satu strategi supaya mereka tu dapat dikembalikan. Entah berdakwah kan, entah pergi ke masjid tu kan, entah cerita kan, entah tangkap seorang dua kan, habang. Beritahu kat mereka. Asyik kita duk teruk, kesudahan tak dia apa. Inilah masalah orang Islam. Banyak kita bercakap, kita tak buat. Hatta di kalangan orang yang mendukung sunnah tadi. Kita cakap dan kita teruk, kita buatlah langkah-langkahnya. Kalau kita langkah entah mari ke sini saja, alhamdulillah lah. Tapi kita tak bergerak, mesti gerakkan Islam. Al-Imam Al-Hasan Al-Banna, di situ saya puji gerakan yang begitu baik. Dia menggerak. Al-Banna pernah pergi ke Al-Banna peringkat awal berdakwah di kedai kopi. Pergi ke kedai kopi, order kopi. Orang dulu dia orang muda, bukan 20-an umur, dia pakai tarbus. Orang berheran apa orang tarbus masuk dalam kedai kopi. Kemudian dia duduk, kemudian dia bercakap pasal agama tentang generasi Islam yang agung. Orang kata gila. Apa ni? Dia ni gila ni. Pasal kedai kopi masa tu maka mereka tak pernah cakap benda macam tu. Bila orang tengok dia betul-betul, orang kata dia terus kata, tuan-tuan sekalian, ada orang yang dengar dia cakap, dia tak gila, cakap gila ni. Dah siapa tak mau tolong dia masa tu, dia ajak masyayikh Azhar dakwah, mereka tak mau. Lama-lama ada orang yang dekat, dia pula pandai bercakap. Itu tuan-tuan orang ikhlas tu. Esok dia datang lagi. Mula tu kedai tak lagi, takut ganggu kedai lah. Ada orang pesan, besok kau datang lagi bagus pak. Besok dia datang lagi, rupanya ada peminat dah. Tunggu. Budak-budak yang tak sembahyang tak apa ni. Lama-lama toki kedai kata boleh datang. Nanti toki kedai ni kerana untung kan. Boleh datang. Bila datang, ramai anak-anak muda sudah tertarik dengan ucapan. Tuan-tuan, yang daripada kedai kopi itulah akhirnya menjadi pendukung gerakan Al-Ikhwan Muslim. Tapi Al-Banna jiwanya besar.
Pada masa dia difitnah, pada masa dia dituduh sebagai pengkhianat, dia dituduh sebagai orang yang nak memusnahkan Mesir, dia dituduh sebagai ejen kepada Yahudi, macam tu. Tapi jawapan dia kata satu je, ana indakum kasyajar tarmunani bihajar armikum bisamar. Aku di sisi kamu bagaikan pokok, kamu lontar aku dengan batu, aku lontarkan kamu dengan buah-buah yang masak. Itu sikap orang dakwah, bukan beban. Orang dakwah nak tarik hati orang, apa khabar Syekh? Apa macam tak sihat. Orang dakwah, engkau macam ni, ada masalah apa? Itu bukan watak orang dakwah. Orang dakwah senyum, orang tak ada khabar orang. Orang dakwah cita-cita dia nak bagi sebanyak mungkin orang dapat hidayah kerana dia, kerana nak tuntut saham dia di akhirat. Orang dakwah bukan mesti ustaz. Kita semua kenapa? Kalau semua tuan-tuan berusaha, setiap ahli Muhammadiyah untuk tarik orang hak ikut tarikat, seorang tarik projek 1 tahun 1 orang, 100 orang Muhammadiyah, 200 orang tarikat keluar. Tapi kalau semua orang Muhammadiyah duduk minum teh, cicah teh, sembang, teruklah mazhabi, teruklah, sampai ke sudah tak dia apa. Ada ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini Ustaz telah menerangkan tentang ciri tarikat yang sesat dan kufur. Dan Ustaz ada tadi mengatakan bahawa tarikat yang dibolehkan dalam Islam ialah tarikat yang mengikut Al-Quran dan Sunnah. Jadi soalan saya Ustaz, saya tak nak contoh apa tarikat-tarikat yang salah yang kufur. Saya tak nak contoh tu. Saya nak Ustaz kasih contoh lah tarikat-tarikat yang kat dalam dunia ni, tarikat mana yang benar, tarikat mana yang tidak sesat, dan apakah ciri-ciri mereka? Tarikat mana yang benar? Tarikat ni jalan sebenarnya. Tarikat yang benar adalah tarikat Nabi Muhammad SAW. Dia berucap ni, saya tidak bolehlah menjadikan dia begitu general sehingga merangkumi semua. Kita bimbang, takut ada golongan yang menamakan saja diri dia ahli sufi dan tarikat. Dia tak buat benda ni semua. Syok-syok nama saja. Ada orang sebenarnya di Pulau Pinang ada sebuah kumpulan, itu memang bukan syok, memang sungguh. Di motor mereka tulis semua ahli sufi. Itu syok sendiri. Tapi artinya saya nak cerita, maksud saya ialah kalau sekiranya sebagai tempat saya berjumpa, saya Allah alam, dalam buku saya itu saya dah sebut nama Maulana Abdul Hasan Ali An-Nadwi. Saya dipahamkan dia orang tarikat. Saya dipahamkan Maulana Abdul Hasan Ali An-Nadwi cakapnya tarikat saja. Orang kata, tapi segi amalan, penulisannya, rujukannya Quran dan Hadis. Tak pernah membenarkan orang buat luar dari syariat. Cumanya tarikat pada mereka tu guru. Maksudnya begini, tuan-tuan semua nak pada kerohanian. Jadi siapa yang nak bimbing, guru tu bimbing. Guru ni bimbing pula berdasar pada Quran dan Hadis. Tapi guru tu bimbing. Tuan-tuan hari ni, saya minta semua kita datang ke Muhammadiyah ni, kita buat Qiyamul Lail pada malam Khamis ni. Bukan kerana dia tentu malam Khamis ataupun pada malam Ahad ni. Bukan kerana Qiyamul Lail malam Ahad, tapi oleh kerana orang cuti hari Ahad. Tak ada kena-mengena. Jadi guru yang membimbing rohani, menasihati mereka, membawa mereka, akhirnya cara dia didik, cara dia nasihat, cara dia bawa, nampak mereka ni ada perasaan takabur sikit. Kalau orang kaya tu, dia bagi satu kerja yang menyebabkan turun sikit takabur tu, bagi buat kerja kebajikan dengan orang ramai, kemudian bagi nasihat ni, kemudian minta anak murid dia supaya baca Al-Quran, jangan kurang pada sehari satu juzuk atau setengah juzuk. Itu semua bukan dia anggap jalan ibadat, tapi silibus pendidikan dia. Macam kita kata ini keluaran sekolah Muhammadiyah. Jadi orang ni keluaran tarikat tu bukan dengan ajaran baru, tapi dengan sukatan pendidikan. Kalau berlaku macam tu, kita terima dia sebagai satu sukatan pendidikan, walaupun dia namakan dirinya dengan tarikat. Yang kita maksudkan ni apabila dia menyelitkan bid'ah, cuba buat benda yang tidak dalam dalil, dalam hadis Nabi, dia cuba menyatakan ini cara dia yang lebih baik daripada apa yang ditunjuk ajar oleh Nabi SAW. Ada masalah? Tak ada soalan? Ya, Ustaz tanya. Satu soalan. Kita fahami bahawa untuk membasmi bid'ah adalah sesuatu yang susah. Malahan ustaz-ustaz kita yang balik daripada Mesir
Azhar ataupun daripada Saudi, Mekah, Madinah, mereka mengalami satu tugas yang amat sukar. Kerana mungkin perkara bid'ah ini sudah menjadi satu budaya yang dalam dan sukar untuk dihilangkan. Justru itu, mungkin mereka menggunakan satu kaedah. Daripada kita memecah belahkan umat, lebih baik dibiarkan bid'ah tersebut, asalkan kita tidak menambahkan perkara yang sudah termaktub, yang sudah pun terbudaya di dalam masyarakat. Mereka tidak ingin menyentuh. Sebab apabila mereka menyentuh perkara-perkara seperti ini, mereka khawatir nanti masyarakat akan terpecah. Dan oleh kerana seandainya masyarakat berpecah belah, kerugian kepada umat Islam itu lebih daripada hasil daripada membasmi bid'ah. Ya. Ini satu soalan Ustaz yang sangat baik. Akan kepada hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, disebut dalam Sahih Bukhari. Nabi kata kepada Aisyah, "Ya Aisyah, laula hadis qaumati bil kufr la hadamtu Ka'bata wa la banaitu ala qawaid Ibrahim." Wahai Aisyah, kalau tidak kerana aku fikirkan kaummu ini baru saja kufur, ini baru saja masuk Islam, itu kufur, nescaya aku musnahkan Kaabah ni dan aku buat lain di atas kaedah Nabi Allah Ibrahim. Pasal Quraisy telah banyak mengubah Kaabah. Asal Kaabah dibina oleh Nabi Allah Ibrahim, telah diubah oleh Quraisy. Quraisy banyak main masa Quraisy jahiliah, mereka ubah. Nabi pernah bercadang nak pecahkan Kaabah, buat lain. Itu dari Bukhari. Tapi Nabi fikir, kalau Nabi buat, habis Quraisy dari keluar dari Islam. Dan mereka sensitif dengan Kaabah. Pasal mereka dah tengok tu Kaabah yang telah diubah. Tiba-tiba datangnya Nabi, bawa Islam, baru saja buka kota Mekah, tiba-tiba nak pecahkan pula Kaabah. Itu satu perasaan yang mereka tak dapat terima. Lalu Nabi tangguhkan benda tu. Ulama-ulama bincangkanlah masalah ni, perkara panjang lebar. Saya tak setuju kalau orang kata kita biar bid'ah. Tapi saya setuju kalau orang kata biarlah kita ini berstrategi. Dengan niat kita nak ubah bid'ah itu apabila kekuatan kita cukup. Tetapi sementara nak sampai kepada kekuatan, kita perlu buat sesuatu. Saya cerita pengalaman saya tak tahu pengalaman tuan-tuan. Saya ada tempat saya di Dewan Ibn Qayyim Al-Jawziyah. Lebih kurang tidaklah seindah dewan tuan-tuan, tapi satu dewan yang orang mengaji pada hari Ahad, orang datang mengaji dengan saya. Ramai juga orang, jumlahnya ramai. Tapi dalam masa yang sama, saya pergi ke masjid-masjid untuk mengajar. Boleh kata di Pulau Pinang, juga di Kuala Lumpur. Di Malaysia keseluruhannya saya pergi. Saya tahu ada benda yang dibid'ah yang dibuat dalam masjid. Kadang-kadang bacaan-bacaan yang begitu kuat selepas sembahyang. Saya tahu kalau saya jadi imam misalnya, saya kena baca. Biasanya saya tak, suara tak ada lah apa, saya suara ledek lah. Mereka naik. Tapi saya tidak menarik diri untuk pergi ke masjid itu. Dan saya menangguhkan tajuk itu untuk saya cakap. Saya biar. Kadang-kadang sampai 2 tahun, saya tengok kuliah saya dah penuh. 400 orang. Anak-anak muda dah penuh. Ketika itu saya kata, itu tidak ada dalam sunnah. Ketika itu semua orang kata, naam, pasal ni dah kita mengaji dengan dia lama dah. Tapi hari pertama interpret, siapa ni ya? Siapa lah? Baru balik Azhar. Tuan-tuan, ini tak dalam sunnah. Inilah ustaz kita serapan dia 2 baku setengah. Dia kata ada. Orang kampung bukan ada. Orang-orang awam, saya sebut orang kampung orang awam. Orang awam, dia tidak ada banyak perhitungan dia menaikkan benda itu. Tengok serban, tengok jubah. Kita mesti bijak. Biarlah berstrategi. Tuan-tuan, masuklah ke masjid-masjid. Dengan harapan lagi 5 tahun 5 masjid Muhammadiyah dapat. Tak ada banyak. Ataupun 10 masjid. Daripada tuan-tuan kita setempat. Dan kita tak, saya pandangan saya, pengalaman saya, kita tak ke mana-mana. Saya suruh, saya tuan-tuan ada strategi tuan-tuan berhak. Tapi saya pengalaman saya tak benarkan mana-mana orang Ibn Qayyim tempat saya membuat sebarang baju, sebarang logo, sebarang apa yang orang kata ini orang Ibn Qayyim.
Kerana saya ingin memasyarakatkan mereka. So, mereka ada satu juzuk daripada masyarakat mereka. Saya mewajibkan meminta mereka semua terlibat dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat masyarakat. Macam Muhammad yang buat di Alam. Kalau ada di tempat kita ada satu kegiatan, kita pergi. Kalau ada orang ni, kalau orang belum buat tahlil apa semua, kita tak buat dengan mereka, tapi kita ziarah, kita buat benda lain yang orang lunak hati dengan kita. Kalau ada orang kenduri kahwin, kita pergi. Orang sangka baik. Lama-lama mereka bawa, daripada kuliah saya sikit, semua orang pakai bawa. Saya suruh projek bawa orang. Bawa orang main. Semua orang bawa orang. Bawa kawan. Hari pertama pasal kita setiap kali kita pasal tidak boleh satu kuliah daripada awal bid'ah. Biarlah sejam kuliah dua kali sudahlah bid'ah. Pasal kan banyak lagi benda dalam Islam. Kadang-kadang satu orang tuan-tuan, solat pun tak apa jaga, tudungnya pun rambutnya nampak, pakai tudung pun kadang wanita angkat tangan begitu selok, nampak putih lengannya. Orang ni cakap bid'ah tuan-tuan. Kita kata saudari, dia buat bid'ah pun salah, saudari tidak tutup aurat pun salah. Kalau kita ikhlas, saudari amalkan Islam. Kadang-kadang kita terlalu cakap benda ni, sehingga amalan peribadi pun tak baik kadang-kadang. Ada orang, kadang-kadang dia, saya tidak tahu, saya dengan negeri. Saya pergi ke, minta maaf, ada satu, saya tak sebut dengan Malaysia. Cakap bid'ah hebat. Tentang masalah kunut, masalah apa. Anak perempuan dia keluar, hidangkan air, pakai seluar dan t-shirt saja. Seolah jadi pembahasan falsafah. Entah bahas, entah lawan bid'ah tidak, kerana entah nak elak masuk syurga, elak masuk neraka, entah nak masuk syurga. Ini anak perempuan entah. Sebab itu agama ni perlukan, tadi kita sebut syirik ibadat itu ikhlas dan betul. Kadang-kadang ada orang betul tidak ikhlas. Ada orang betul dia tidak ikhlas. Kadang-kadang tuan-tuan cakap bid'ah. Kenapa? Kalau di Malaysia, tuan-tuan Malaysia, beramal-amal dan ribanya kuat. Cakap bid'ah. Tidak ada rahmat kepada jiran tetangga. Tidak bertegur siapa dengan jiran. Assalamualaikum, apa khabar? Cakap bid'ah. Bakhil. Saya fikir Islam ini package. Semua sekali kita kena terima. Yang sunnah pun kita kena buat, yang bid'ah pun kita lawan. Jangan kita asyik lawan bid'ah saja. Kita tak buat apa sunnah pun. Kita pengikut sunnah. Apa sunnah yang kita buat? Apa sunnah yang kita buat? Takkan sunnah kita tak kunut subuh. Imam Syafi'i kunut subuh, tapi kita tak namakan dia ahli bid'ah. Ini konsep yang kita nak kena jelas. Saya nak fahamkan, kita lawan bid'ah ni, tapi dalam masa yang sama kita amal lah bagi pihak kita. Bukan kawan yang buat bid'ah tu saja nak masuk neraka ataupun nak pergi balik Allah Ta'ala. Kita ni pun nak pergi jumpa Tuhan juga. Dua-dua, dia pun kena bicara, kita pun kena bicara. Dia kes dia, kita kes kita. Takkan kita, dia orang semua kena bicara ahli bid'ah, kita mana kena. Kita duduk sebelah, duduk ke orang nak kena. Tak, kita dibicara kes kita. Kes sekian. Pun keselamatan daripada Allah Ta'ala pada hari kiamat itu. Untuk kita semua. Ini kena betul. Dakwah kena diperbaiki. Tuan-tuan mungkin dah baik, tapi saya ingatkan diri saya, dakwah mesti diperbaiki dalam sudut-sudut yang macam ni. Biarlah kita tu nampak bila jumpa tuan-tuan orang saleh tuan-tuan. Kita sembang dia, Assalamualaikum, apa khabar? Kita tahu dia orang saleh, orang baik. Kita dengar dia bercakap, kita tengok dia terang pada kita, kita tengok dia bersapa dengan kita, kita tahu ini orang Muslim yang baik. Kemudian dalam celah-celah tu dia cakap pasal bid'ah, kita tahu orang ini ikhlas. Orang mau pada orang tarekat kerana mereka lunak. Sebagian mereka ada, bukan semua, ada juga yang tak lunak, tapi mereka cakap baik. Manusia melihat pada yang zahir. Kita ada benda yang baik, tapi kita, tadi saya dah sebut, panduan mesti tepat. Kita ada kereta yang mewah, kepakaran memandu, panduan tidak ada, kita tak sampai ke tempatnya. Tapi kalau kita ada kereta buruk,
boleh berjalan saja, mandu pun biasa saja, tahap wanita dalam mandu. Tapi sabar, petanya jelas, mungkin lambat tapi sampai. Kalau kita ada panduan yang betul dalam dakwah, niat yang ikhlas, matlamat yang jelas, ke mana pergi, jalannya dah betul, kesungguhannya ada, insya-Allah sampai. Mudah-mudahan kita semua selamat di dunia dan akhirat. Tuan-tuan, saya nak nasihat saya yang berdosa, yang banyak kesalahan ini, akhirnya marilah pertama sebelum memikirkan tempat orang lain di akhirat, fikirkan tempat kita. Kemudian bersama dengan itu kita hantam, ataupun kita dakwah, ataupun kita laksanakan kerja-kerja membasmi bid'ah. Kerana itu sebahagian daripada memikirkan tempat kita di akhirat. Wallahu ta'ala alam. Terima kasih dan sekian. Wassalamualaikum. Alhamdulillah, saya ucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada Ustaz Muhammad Asri. Sebenarnya hadirin sekalian, kuliah kita pada malam ini memang tidak ada di dalam program. Tetapi Alhamdulillah, Al-Fadhil Ustaz telah pun berkenan untuk menyampaikan kuliah untuk manfaat kita bersama. Tetapi hadirin sekalian, jangan lupa pada besok hari 10 hari bulan Ogos, kita akan ada satu lagi forum ataupun ceramah, iaitu penyelewengan buku As-Salafiyah Al-Wahabiyah, satu penilaian, jam 3 petang. Penyampainya ialah Ustaz Asri juga. Jadi kepada hadirin sekalian, mudah-mudahan dapat bekalkan tenaga esok hari supaya dapat hadir. Sekian aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.